Okey, soalan Ana berkaitan tadabbur. Tapi Ana jelaskan ini tak ada kaitan dengan Ustaz Abdul Muin. Sebab orang selalu bila kita sebut tadabbur, dia orang nampak Ustaz Abdul Muin. Sedangkan Ustaz Abdul Muin dulu mengajar di Batu Salam. Jadi tadabbur ni tanpa kita mengkhususkan kepada Ustaz Abdul Muin. Itu satu penjelasan utama. Sebab tadabbur yang hari itu Ustaz Adli bahas, beliau nyatakan Numan Ali Khan. Sebab ada satu video Numan Ali Khan kata Al-Quran tidak bahas akidah ataupun macam itulah. Mungkin ada Ustaz Asri dah dengar. Okey, itu satu. Jadi Ustaz Adli menyatakan tak ada guna kalau tadabbur banyak, tapi akidah gelong, lebih kurang macam itulah. Begitu juga tadi Ustaz Abu Barak cakap tadabbur jangan sampai pening dalam bab akidah. Itu satu. Jadi itu soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan yang asatizah risau bila kita belajar tadabbur kita jadi pening? Orang kita ni sensitif sebab kita ramai guru tadabbur, bukan Ustaz Abdul Muin saja. Saya belajar tadabbur dengan Ustaz Sofwan Badri dan juga Ustaz Abdullah Yasin. Dan kita tak memuja batang tubuh. Kita belajar manhaj salaf, kita tahu guru boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kan? Yang baik kita ambil dan salah kita doakanlah guru kita. Kan? Itu satu. Cuma kita kena berlapang dada lah. Okey. Contoh kalau macam Akmal suka Ustaz Abu Barak, takkan dia tak boleh terima Ustaz Abu Barak tak maksum, ada benda yang salah pandangan kan. Jadi kita kena terima. Itu satu Ustaz. Apakah yang dirisaukan oleh asatizah berkenaan tadabbur? Dan soalan kedua, kenapa dalam kitab ulum Quran tak ada bab tadabbur ataupun bab taranum? Jadi itu soalan Nana dua lamsam. Yang lain kau mau ikut turn. Dan especially kelas antarabangsa dan sebagainya ialah berkenaan dengan metod yang nak digunakan itu. Tadabbur tak ada masalah. Memang kita disuruh tadabbur pun dan itu matlamat. Tetapi dia mesti melalui proses tafsir yang betul. Ya, sebab tu kalau kita tengok mushaf tadabbur yang dikeluarkan oleh apa nama tempat tu, Markas Tadabbur Markas Tadabbur di Mekah itu apa? Okay. Yes. Dan kami biasa pergi tu melawat masa pergi umrah dengan apa nama Islamic Council dulu. Kalau kita tengok dia mesti letakkan tafsir dulu, lepas tu tadabbur. Tadabbur tu dia buat tempat kosong lah. Sebab tadabbur ni ialah kita punya penghayatan terhadap ayat. Bila kita baca ayat Quran, kemudian kita faham makna dia. Kemudian macam mana ayat tu boleh relate dengan kehidupan kita. Jadi ini maksud sebenarnya tadabbur tu ialah amal. Lepas tu dia kata mushaf tadabbur wa amal. Tapi mesti setelah melalui proses tafsir yang sahih. Yang kita bimbang macam Ustaz Barak sebut tadi ialah kebanyakan tadabbur hari ini dia jadi terjun kepada tafsiran based on bahasa sahaja. Okay, just buka kamus bahasa Arab, lepas tu buat kesimpulan yang bahkan tak betul juga sebenarnya. Tak betul pun kan. Apa kaitan kalimah albir dengan albar dengan albur? Kan tu selalu Ustaz Ali bagi contoh tu, Nu'man Ali Khan kan. tak ada kaitan kan. Kemudian semata-mata dengan bahasa terus pergi kepada kesimpulan. Jadi ayat ni sekian-sekian begini-begini. Dan mereka tak nak rujuk langsung tafsir ulama. Itu masalah. Ya, kalau kita nak tadabbur tu rujuklah tafsir ulama-ulama salaf. Dan tentu penting juga kita merujuk tafsir ulama mutaakhirin. Isu yang kedua ialah dia tadabbur dan tafsir bagus. Tapi tafsir itu dia rujuk tafsir mutaakhirin lebih daripada tafsir ulama salaf. Ya, ulama mutaakhirin ada tafsir yang hebat-hebat. Tetapi kita tahu mereka ni ada isu-isu tertentu dalam ayat sifat. So kalau tidak diberi perhatian, dan kita memang kena rujuk tafsir Abu Su'ud, Zamakhsyari, kan, tafsir Ibnu Ashur, Tahrir wa Tanwir. Ini semua tafsir yang penting kita akui kepentingannya dari sudut ilmiah untuk kita faham makna ayat Allah Ta'ala. Tapi kita juga kena ada keutamaan kita dalam akidah. Ayat yang merujuk kepada sifat Allah Ta'ala ialah tafsir ulama salaf.
Dan akidah is very practical. Kita tak mungkin boleh membina keimanan yang sahih tanpa kita beriman Allah Ta'ala di atas arash sebagai misal. Ya, tentu akan ada satu misconception tentang Tuhan. Kalau kita tak betulkan pemahaman kita tentang ayat sifat, dan tadabbur kita terhadap ayat juga akan jadi salah sebenarnya. So itu yang menjadi concern. So kita tidak ada isu berkaitan dengan tadabbur. Dan sebab tu kita kata tadi, bila soalan kata pasal apa tak ada tadabbur dalam ulumul Quran, sebab tadabbur tu ialah amalan, dia adalah praktikal kita. Macam mana kita nak menghayati dan nak praktikkan suruhan atau larangan Al-Quran itu, atau pengajaran daripada ayat Quran itu dalam kehidupan kita sendiri masing-masing dalam masyarakat. Itu maksudnya. So dia melibatkan banyak proses, bukan saja tafsir, bahkan melibatkan pemahaman tentang hukum, pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang banyak perkara. Sebab actually tadabbur ni proses kita nak praktik Al-Quran, kena dengan hadis, ya. Di antara contoh yang Ustaz Ali pernah kritik masalah tadabbur ni ialah bila ada pihak-pihak tertentu yang menganjurkan tadabbur, dia kata tak apa, kita nak Quran dulu, hadis kemudian. Itu tak betul lah. Macam mana you nak tadabbur Quran tanpa hadis? Siapa nak jelaskan makna ayat tu supaya you boleh faham, kemudian you nak praktik? Dan mestilah hadis. Kan? Ini tiba-tiba tak apa, kita Quran dulu, hadis kemudian. Itu something very very wrong lah. Tak betul lah macam tu. Kan? Jadi itu. Dan masalah taranum ni dia melibatkan tilawah. Kan, tilawah. Dan ulama kata as long as dia tidak menyanggah hukum hakam tilawah dan tidak ada takalluf, memanglah kita disuruh memperindahkan suara. Cuma kadang-kadang dia terlalu mementingkan taranum, mementingkan irama sampai langgar hukum hakam tajwid ada juga. Especially di Mesir, macam isu yang terbaru kan, yang apa, kawan tu masa baca Quran tu dia macam nari sikit akhirnya kena tarik tauliah baca Quran. Macam di Mesir dia baca Quran pun ada tauliah, kan, untuk baca Quran dia khalayak ramai, kan. Jadi itu kadang-kadang dia terlalu sampai ada nak praktis lagu kena pukul gendang, pasal nak masuk tune. Itu tak betul lah, kan. Dia suara masing-masing lah. Tuhan bagi anugerah suara masing-masing. Setiap orang ada dia punya tune suara masing-masing. Gunakan sebaik mungkin lah. Itu je lah, kan. Dia untuk memperelokkan suara, tidak ada masalah. Bahkan kalau seorang itu baca Quran dengan meraihkan hukum tajwid, mesti akan jadi elok, mesti akan sedap, kan. Kalau ikut tajwid, ikut waqaf ibtidak, mesti sedap. Ini suara sedap apa semua lah, kali waqaf ibtidak ke laut memang tak jadi. Kita semayang pun hilang khusyuk, sakit hati. Kan, anda pun saya jadi makmum kan, imam suara sedap lah, tapi waqaf ibtidak lari, hilang khusyuk. Kan, kita nak faham makna ayat pun tak faham. Kan? Jadi bukan fokus itu kepada taranum, tapi tajwid itu yang penting. Kemudian kita faham Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Bismillah. Penerangan yang diberikan oleh Fadil Ustaz Asri Hafizahullah sudah sempurna dah, dan lengkap tajuk. Cuma anak ni kira lampiran. Dia dah habis selesai bab tu, lampiran bagai indeks. Tadabbur ni dia, penamaan ilmu tadabbur ni adalah ilmu baru. Artinya dia berasal dari ilmu tafsir. Itu ilmu tafsir, mengamalkan apa yang dipahami daripada Al-Quran Al-Karim. Bila ilmu ni baru, maksudnya baru di khususkan penamaannya. Tadabbur lama dah, dari dulu lagi kita tafsir ni dah, tadabbur tafsir ni dah lama. Mengamalkan Al-Quran ni adalah ilmu yang sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami Quran. Cuma dia macam ilmu maqasid, ilmu baru. Dalam bidang fiqh ada timbul ilmu maqasid syariah. Dalam bidang tafsir ada keluarnya ilmu tadabbur yang dipisahkan dengan istilah baru. Bila ilmu baru, pasti ada perbezaan dalam mentakrifkan ilmu itu sendiri, sisi pandang terhadap istilah tadabbur itu sendiri.
Sama juga dalam ilmu maqasid syariah. Akan ada perbezaan dalam memahami makna tadabbur. Kalau erti tadabbur artinya tafsir Quran tanpa merujuk kepada tafsir, confirm salah lah. Tapi kalau maksud tadabbur adalah melihat pada sisi amal pada ayat-ayat yang muhkamat, yang confirm, clear. Kan, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Okay, jadi ada pakcik tua, dia tak faham tafsir banyak, tapi dia faham makna tu, tanya ahli ilmu. Dia cerita tentang macam mana pengalaman dia untuk tanya ahli ilmu. Ya, cerita pengalaman dan dalam mengamalkan ayat tersebut sebahagian daripada tadabbur. Kongsikan pengalaman pada ayat itu. Jadi, bagi orang yang pandang pada part ayat-ayat muhkamat, ajak orang solat, ajak orang puasa, kepentingan solat, kepentingan puasa dengan pengalaman-pengalaman pengamalan yang lain sebagainya, tak ada masalah. Tapi bila melibatkan ayat-ayat yang memerlukan kepada pengetahuan terhadap tafsir, kat sini jadi masalah. Betul lah, bila lalu ke ayat muhkamat, ayat yang umum, tak masalah. Tapi bila ayat melibatkan tafsiran ulama, khilaf ulama sebagainya, kat sini akan jadi masalah. Nak tak nak, kena rujuk pada tafsir. Nak tak nak, guru yang mengajarkan tadabbur ialah orang yang mengetahui tentang hukum syarak dan tafsir ulama salafus salih. Malah mengetahui tentang tafsir paling kurang tentang tafsir dan juga mufassirun yang tafsirkan manhaj mereka sebagainya. Ini sangat penting. Dan nak bezakan yang mana muhkam yang tak ada khilaf, benda yang perkara ijma' dan perkara yang khilaf. Kalau boleh, kalau nak tadabbur, boleh. Tadabbur orang awam ialah pada perkara-perkara yang memang ijma'. Fokuskan, ambil ayat Quran berkaitan dengan sabar, salat, puasa, zakat, dan berkaitan dengan kepentingan tuntut ilmu, kepentingan khusyuk dan sebagainya, dengan tidak dikaitkan dengan detail tafsiran. Dan kalau umum begitu, ada ulama kata tadabbur tak perlu melalui ilmu tafsir yang dalam, kalau maknanya begitu. Tapi kalau dengan makna yang kelas tadabbur segala-galanya, situlah dibincangkan, memang wajib bertafsir. Sebab tu istilah ni, istilah tadabbur ni, nak takrifkan tadabbur ada dua. Ada ulama kata tadabbur adalah proses mendalami ilmu tafsir. Ada ulama kata tak. Yang dibincangkan tadabbur adalah mengamalkan apa yang zahir pada Quran Al-Karim, yang muhkam, yang jelas. Jadi kalau dengan dua tafsiran ni, ilmu masih baru, kita tengoklah akan datang yang tafsiran mana yang menang. Tapi pastinya yang selamat adalah merujuk pada tafsir, melalui tafsir, kerana kita tak buka jalan untuk berlakunya kesilapan dalam memahami tafsiran Al-Quran Al-Karim. Itu lebih selamat. Tapi untuk sebahagian ulama kata tak perlu tafsir, tak perlu masuk dalam, tak perlu nak faham pakar semua perkara, kita boleh tadabbur secara umum. Maksud mereka pada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang maknanya zahir. Dan kerana ilmu ni masih baru, tafsir, makna tadabbur itu sendiri berlaku khilaf di peringkat international sekali. Anda pernah hadir seminar, mereka nak bahaskan tentang makna tadabbur ni, bergaduh antara dua syekh untuk takrifkan saja tadabbur dekat mana. Sebab apa? Sebab ilmu masih baru. Istilah tu masih tadabbur kita faham, tapi istilah apakah bab-bab yang masuk dalam bab tadabbur. Ada ulama yang kata tak boleh tafsir, berarti mereka tak nak orang terlibat, mereka tak akan bincangkan secara detail pun. Masalah khilaf rujuk pada tafsir. Masalah yang mujma', ijma' dan sebagainya, mereka kata boleh bagikan contoh dan pengamalan kehidupan. Wallahu taala alam. Untuk bab taranum sudah cukup tu. Hari ini insya-Allah. Okey, soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz Asy Sobri ada mengatakan tentang amat mustahil untuk datang sesuatu yang diketahui maknanya di dalam Al-Quran dan hadis, tentang tamamul makna. Kemudian Ustaz Asri juga mengatakan bahawa hatta Toha dan Yasin pun ada tamamul makna. Jadi soalan saya, apa maksud tamamul makna di perkataan Toha dan Yasin itu? Adakah huruf To dengan H-nya atau apakah di situ? Mohon penjelasan. Baik. Of course, sebahagian ulama tafsir macam Ibnu Abbas apa semua
memang mereka mentafsirkan huruf muqatta'ah. So, huruf muqatta'ah bukannya disepakati tidak diketahui makna. Macam alif lam mim, datang riwayat daripada Ibnu Abbas, anallahu alam, akulah Allah yang maha mengetahui, ya, yasin ya insan dan seumpama dengannya. So, bahkan sabit daripada Ali bin Abi Talib, dia berdoa ya kaf ha ya ain sad. Maknanya bagi dia kaf ha ya ain sad ni singkatan bagi nama Allah Taala. Kan? So setengah orang dia tak faham tu, dia ingat huruf muqatta'ah depan tu memang ulama memang kata tidak diketahui makna. Tak. Kalau kita buka tafsir Tabari banyak perbincangan tentang makna dia. Kan? Cuma disebabkan banyak pandangan, sebagian ulama mengambil sikap tidak memberikan makna yang spesifik. Just disebut bahawa huruf muqatta'ah ni ialah nak bagi tahu bahawa Al-Quran turun dengan huruf-huruf Arab. Dan itu di antara dalil ahli sunnah wal jamaah bahawa kalamullah itu dengan huruf, ya, dengan huruf dan makna. Dan juga tujuannya adalah untuk menarik perhatian, kerana kebiasaannya setiap surah yang dimulakan dengan huruf, ayat seterusnya akan bercerita tentang Quran. So itu pandangan Ibn Taymiyah. So itu at least kita tahu makna asal makna, ya, walaupun kita mungkin tak capai tamamul makna sepenuhnya, apakah rahsia sebenar huruf-huruf muqatta'ah ni, walaupun ada sebagian ulama yang memang menafsirkan huruf muqatta'ah, maknanya bagi mereka diketahui maknanya, bukannya sesuatu yang tidak diketahui maknanya, kan? Jadi walaupun pandangan yang masyhur dalam kalangan orang awam memanglah bila al-jalalain sebut Allahu a'lam bi muradih, untuk orang awam tidak terlalu dipeningkan dengan perbahasan yang panjang dan khilaf dalam tafsir tadi, ya, dan mungkin maksudnya ialah fokus kepada benda-benda muhkamat yang boleh ditadabbur, ya. Sebab tu bukan semua ayat Quran ulama tafsir juga, kan. Ada ayat yang jelas yang tak berhajat kepada penjelasan yang panjang lebar kadang-kadang, kan. Jadi itu maksudnya bukan di sana ada satu kesepakatan huruf muqatta'ah ni tidak diketahui maknanya sama sekali, tidak. Bahkan ulama salaf sentiasa membincangkan maknanya, memberikan pandangan berbeza, berkhilaf tentang maknanya, kan. Jadi kalau huruf muqatta'ah ni pun ulama salaf bincang tafsirnya. Takkanlah tiba-tiba kita nak pergi dekat ayat sifat, lepas tu kita kata tak diketahui maknanya, siapa pun tak tahu, Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja tahu. Asal makna pun tak tahu, tamamul makna pun tak tahu. Tak betul lah macam itu, kan? Itu memang nampak sangat kekeliruan dalam memahami Al-Quran, kan? Bahkan bila ulama kata Allahu a'lam bi muradihi pada ayat-ayat huruf muqatta'ah, ialah dari sudut tamamul makna lah, sebab berlaku khilaf. Bukan kita tak tahu asal makna dia ketahui, huruf ta dengan ha. Taha ialah huruf ta dan huruf ha. Yasin ialah huruf ya dan huruf sin. Yasin, kan? Paling kurang kita tahu itu adalah huruf. Pasal apa kita tak tahu pula, kan? Jadi bayangkan orang yang tafwid sifat Allah Ta'ala, pada ayat sifat sampai dia tak boleh faham istiwa tu sifat ke bukan sifat. It's nonsense, kan? Itu terlalu mengarut, kan? Jadi pokok ini jangan cerita pasal tafsir lah, tadabbur semua tak ada apa. Kan, macam mana nak tadabbur Quran? Dalil tak ada. Dan dia pun tak, melainkan dia pun akan ambil sikap double standard. Ada sifat yang tafwid, ada sifat yang tak payah tafwid. Dan double standard adalah tanda kekeliruan dan tanda tak betul lah, kan? Tanda benda tu bercanggah dengan kebenaran ialah bila dia start pakai double standard lah, kan? Itulah penjelasan secara ringkas. Wallahu a'lam. Tambahan sikit saja. Malah kalau kita bincang tadi pun bab berkaitan dengan sebab qurbah sekalipun, yang ada dalam surah Qaf. Kalau Ibn Abbas kata Qaf tu ada qurbah. Qurbah Allah Subhanahu Wa Taala. Qaf tu sebab mereka tengok pada konteks, tengok isi kandungan ayat yang Quran surah tu secara umum, kemudian mereka seolah-olah huruf muqatta'ah ni adalah tajuk besar bagi kandungan surah.
atau sebagai satu lafaz yang disyarahkan oleh ayat selepasnya. Alif lam mim dzalikal kitab, Yasin wal Qur'anil Hakim, Qaf wal Qur'anil Majid. Kata dengan Quran, kata dan sebagainya, macam-macam. Ada Qaf tu Quran dan sebagainya. Kenapa mereka tafsirkan? Sebab mereka yakin bahawa semua ayat yang Allah turunkan tu ada maknanya secara umum. Jadi bila mereka isbatkan Allah Ta'ala alam, dan mereka cuba tafsirkan dengan kadar, dengan siyak yang ada dan sebagainya, itu tidak menyalahi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walaupun secara umum kita nampak, kita akan jumpa qaulah alif, huruf-huruf muqatta'at ini adalah sebahagian daripada ayat mutasyabihat menurut sebahagian daripada qaul. Okay. Kedua-dua pandangan ada. Sebab tu khilaf dalam meletakkan ayat mutasyabihat tu ayat mana satu mutasyabihat. Macam-macam. Memang ada ayat mutasyabihat seperti ayat begini. Namun yang kita nak fokuskan kat sini, tak pernah dalam tafsiran salaf meletakkan ayat-ayat sifat sebagai ayat mutasyabihat. Itu yang penting. Jadi kalimah ayat mutasyabihat ni nak masukkan bahagian mana daripada ayat Quran mutasyabihat sangat penting. Anda seperti status anda kat Facebook lah. Sini keyword dia. Orang yang nak tafsir pelik-pelik, dia nak bawa benda yang tak pernah diketahui oleh orang, dia akan namakan apa yang ditafsirkan tu sebagai ayat mutasyabihat. Jadi bila dia memandai-mandai, dia jadi warasikhuna fil ilmi. Dia lah orang yang rasih ilmi. Jadi orang yang wahdatul wujud, ayat-ayat qurbah, ayat-ayat berkaitan dengan ma'iyah, ayat-ayat berkaitan dengan syubhat-syubhat berkaitan dengan hulul ittihad ni, mereka kategorikan sebagai mutasyabihat. Mereka kategorikan mutasyabihat, mereka akan katakan bahawa golongan ahli syariat ni kata layak wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, berhenti kat situ. Mereka pula mereka baca sambung warasikhuna fil ilmi illallah warasikhuna fil ilmi. Jadi masalah bukan pada ayat tu. Ayat tu betul lah. Memang makna dia ayat mutasyabihat ni ada yang ada khilaf, tak diketahui kecuali Allah ataupun kecuali Allah dan orang berilmu. Tetapi nak memasukkan kategori mutasyabihat ayat mana, kita kena berhati-hati. Jangan sampai masukkan ayat-ayat yang menjadi alasan ahli bid'ah memasukkan bid'ah mereka. Sebab tu perlu rujuk pada tafsir salafus salih. Apa yang mereka katakan mutasyabihat, kita terima salah satu pada qaul mutasyabihat. Kerana banyak aqwal dalam bab ni. Kita kena hati-hatilah. Dan kita, kalau mereka nak maknakan alif lam mim, contoh alif lam ra, dengan tafsiran yang salaf tak sebut, jangan terima. Ini penting. Memanglah Ibn Abbas ada tafsirkan sebahagian daripada lafaz-lafaz tersebut, tapi kita tahu alasan ini diambil oleh golongan batiniyah untuk menafsirkan tiap-tiap huruf dalam ayat Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, alif berdiri tegak, qiyamuhu bi nafsih. Atau wahdaniyah. Ada orang masukkan pada tiap-tiap huruf tu sifat 20. Jadi dia belajar sifat 20, lepas dah habis ilmu kalam kan pusing-pusing situ je sifat 20. Jadi rasa boring. Rasa boring nak belajar. Kita tauhid ni luas. Tauhid sangat luas, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nama Allah tak terhad, sifat Allah tak terhad dengan nama Allah tidak terhad, nama Allah begitu banyak. Lepas tu kita berkaitan dengan rububiyah Allah, perbuatan af'alullah, sehingga kita tak ada ruang untuk fikir selain daripada Quran sebut. Tapi bila ahli kalam hadkan tauhidnya pada hanya pada nama-nama Allah pun ditakwilkan, tentang af'alullah dinafikan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal bab sifat pula hanya tinggal sifat 7. Sifat 7 itu saja, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, ulang-ulang balik yang tu. Formulanya hanya pada sifat salbiah yang dibincangkan. Limit kat situ. Jadi macam mana mereka nak ajarkan tauhid pada umat? Akhir sekali di kalangan orang awam mereka yang mengaku jadi ustaz, ditafsirkan pada tiap-tiap huruf dalam Quran ni dengan sifat-sifat tadi. Jadi Quran ni semua tauhid, dia kata. Betul lah macam Ibnu Qayyim sebut. Kalimah asal. Tapi bila praktikalnya, alifnya erti apa, lam tu bila bengkok, dia seolah-olah Allah turunkan Quran tu dalam bentuk huruf datang. Sebab tu Dr. Fatah Harun patahkan hujah dalam buku beliau, hujah batiniyah ni. Dia kata Quran diturunkan kepada, ini hikmah Nabi SAW tidak membaca dan menulis. Antara hikmah Nabi itu
seorang yang ummi, hikmahnya tidak memberi ruang kepada golongan batiniah tafsirkan bentuk-bentuk huruf ni dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi dia ada yang tafsirkan Muhammad. Contoh Muhammad itu Muhammad, dia buat mim ke atas, dia tulis ke bawah ni Muhammad. Dalnya jadi ke bawah dia jadi 2 kaki. Mim jadi kepala. Kita tahu Muhammad ni lah hakikat. Hakikat. Muhammad ni lah Tuhan, Tuhan ni lah Muhammad. Semua cerita semua kat situ. Jadi tafsiran bagi tertolak. Sebab apa? Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan bentuk tulisan. Bukan bentuknya. Jadi kita tahu bahawa tafsiran ini memang ada di kalangan salafus soleh menafsirkan, dan pada asalnya tafsir ikut siyak tak ada masalah. Siyak itu ikut pada konteks, tapi kena berhati-hati kerana ahli bid'ah akan mengambil ruang untuk memasukkan bid'ah mereka di celah-celah ayat-ayat dengan berhujahkan perbuatan salafus salih. Sedangkan amat jauh sangat berbeza antara tafsiran salafus salih dengan apa yang mereka bawa. Allah Ta'ala alam. Soalan Ustaz. Jadi saya sambung sikit, tadi saya tak terlintas. Betulkah ada tafsiran Toha tu Muhammad? Itu soalan pertama lah. Yang kedua, berkenaan penggunaan nahnu dalam Al-Quran ni, kalau saya inilah yang saya faham, mungkin Ustaz boleh betulkan kalau saya silap. Kadang-kadang dalam Al-Quran ni Allah pakai aku dan kami. Macam dalam ayat ni, wa na'lamu, kami mengetahui, wa nahnu, maksudnya Allah dengan malaikat. Tapi kadang-kadang di dalam Al-Quran tu dia pakai kami, tapi membawa maksud, contoh wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami katakan kepada malaikat. Mustahil dia bersama malaikat, kan? Faham tak maksud saya? Itu soalan pertama lah. Sebab di ayat-ayat seterusnya tu pun pakai nahnu, wa qulna bitu minha jami'a. Itu soalan kedua. Soalannya, kenapa Allah pakai dhamir nahnu? Nah, okey, baik. Okey. Itu okey. Okey. Baik. Soalan kedua. Soalan ketiga, kadang-kadang kita ni solat dengan macam saya lah, solat di tempat saya tu kadang-kadang kita disuruh jadi imam. Saya mau tanya, macam mana kadar toleransi kita terhadap pengamalan masyarakat setempat? Kita tahu sunnah, kita tahu selepas solat tu berzikir sendiri, tapi kadang-kadang kita ni belum cukup kuat untuk menunjukkan kita ni aku di atas sunnah. Adakah salah kalau kita bertoleransi ikut diorang punya cara? Kadang-kadang saya tunjuk juga, kadang-kadang Allah mantas salam wa minkas salam tabarok tayadal jalal wal ikram, tapi kadang-kadang kita terpaksa Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bis salam. Jadi adakah salah kita begitu, ataupun kita terus tunjukkan ini sunnahnya? Sebab kadang-kadang kita takut orang terus lari. Itu soalan ketiga. Pertama Toha, kedua wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketiga toleransi itulah. Keempat las. Kadang-kadang selain jadi ini kita disuruh khutbah. Sebab tempat saya itu surau Jumaat. Khutbah Selangor ni ada wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Kalau perasan lah, kita tak baca confirm cop Wahabi ni orang ni. Kita baca, biarlah bercanggah dengan pegangan kita. Mana boleh kan? Lepas tu, kalau kita tak nak jadi imam, kadang-kadang nanti pengiktirafan untuk surau Jumaat tu akan ditarik sebab tak ada orang mau jadi imam. Jadi macam mana tu Ustaz? Kita perlu baca ke atau tak baca? Saya pun begitulah. Terima kasih. Soalan ada 4 Jadi ana jadi pengurusi. Last Ustaz, last. Okay. Sebab selain tu pengamalan di Selangor saya pelik. Khatib lain, imam lain. Faham? Okay. Bukankah siapa khatib dia lah imam kan? Tapi ini khatib lain memang imam lain. Kita pun
Ada khilaf. Kalau ada uzur, mungkinlah, itulah Solimah lah, mungkin jawab ringkas-ringkas tak apa Ustaz. Baik, insyaAllah. Jazakallah Oleh khair. kerana tak ada pengusi, Ana jadi pengusi. 5 soalan, Ana serah pada Ustaz Asri 3 soalan. Berkaitan dengan imam, sebab Ustaz Asri imam. Okey. Ana serahkan kepada Fadil Ustaz. Berkaitan dengan Taha pun Ustaz Asri sentuh. Mana ada 5 soalan berkaitan dengan Taha, Ana serahkan kepada Ustaz Asri. Berkaitan yang kedua berkaitan dengan dhamir nahnu, berkaitan dengan apa yang terangkan, itulah dhamir ta'zim. Orang Arab sampai sekarang pakai macam tu. Raja-raja, kalau dalam khitab rasmi raja-raja sampai sekarang pun dia tak sebut ana, sebut nahnu. Beta. Bahasa Melayu ada beta atau kita. Raja pun pakai kita. Bila menggunakan dhamir dhamir jamak. Dhamir jamak ni dalam membesarkan, mentakzimkan diri. Dan dalam ayat-ayat Quran kebanyakannya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan nahnu, ia berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan Allah cerita tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mentakzimkan dirinya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ini kebanyakan, tak semua. Kebanyakannya Allah mentakzimkan diri bila berkaitan dengan ayat-ayat ar-rububiyah. Manakala ayat-ayat ma'iyah khasah, ayat berkaitan dengan rahmat yang khusus, Allah akan khususkan, idafahkan dengan dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni dan sebagainya. Dan ini tidak semua ayat, tapi kaedah ni boleh dilihat pada banyak ayat begitu yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kajian beliau terhadap uslub Al-Quranul Karim. Dan cuma kaedah diberikan tu mungkin ada tempat yang kena, tak kena. Setiap kaedah tu ada kalau ada perbezaan akan ada tafsirannya lah. Cuma maksud nahnu tu adalah dhamir li ta'zim, untuk ta'zim. Raja nak bercakap dengan kita, contohlah kita dari Sultan Johor. Sultan Johor, anak ni bukan taksub dengan Johor tapi nak bagi contoh, sebab raja yang bercakap ni Raja Sultan Johor. Sultan ni jarang bercakap. Yang kita selalu dengar kenyataan ni kita boleh tengok. Waktu beliau bercakap biasa, awang temu ramah ke sebagainya, dia akan cerita saya, bapa saya dulu ni, ayah saya dulu, dia kan, Surah bagi rotan kat cikgu ni, dia pukul, dia cakap saya awak. Tapi dalam ucapan rasmi yang menunjukkan dia raja, dia akan sebut beta. Jelas kaedah manusia sekarang pakai. Allah Subhanahu Wa Taala pada sekejap dalam Al-Quran mengumpamakan dalam maqam rububiyah, maqam ta'zim, Allah akan menggunakan lafaz nahnu. Tadi dalam maqam rahman Allah, dekatnya Allah. Allah ni harapan kita Allah gunakan lafaz yang berkaitan dengan idafah khasah. Ini sedikit isyarah kepada penggunaan, walaupun tidak semua ayat begitu. Tapi kita faham kaedah macam tu, kita dapat tangkap dan tengok pada banyak ayat boleh gunakan. Itu hikmah sebaliknya. Tapi dari segi makna asalnya, dhamir nahnu adalah untuk dita'zim. Penggunaan ini sampai sekarang digunakan. Hatta masyayikh, hatta syekh kalau dalam kenyataan rasmi, bercakap dengan rasmi akan gunakan nahnu. Wallahi ma na'lam an hadha. Dia akan biasa benda ni selalu kita dengar. Taha. Satu lagi berkaitan amalan nak jadi imam, imam juga, imam tapi kata ni kemampuan kita dalam mempraktikkan sunnah. Kaedah satu je, nak praktikkan sunnah. Fattaqullah mastata'tum. Kita buat apa yang kita mampu. Selagi kita mampu, kita buat. Kadang-kadang bila terpaksa buat satu perkara yang kita tidak tarjihkan, jangan sampai terjun pergi buat bid'ah besar. Terpaksa buat kadar yang sedikit untuk dapat maslahah yang lebih besar, yang jelas confirm ni elok, terbaik. Tapi perkara-perkara kecil, bid'ah, kita bukan bid'ah lah, kita mengambil qaul yang marjuh. Kita kena ada wajah untuk kita taklid, cari, kena kaji. Contoh kita kuatkan bacaan, bukan tak ada qaul nak salaf suruh kuat bacaan zikir selepas solat. Kita nak amalkan senyap, qaul yang senyap akan menyebabkan masyarakat tolak. Contoh di tempat yang boleh senyap, alhamdulillah lah, itu lebih kuat dalilnya. Tapi dalam mazhab Hanbali sendiri pun, ulama Hanabilah terutama di Qasim, mereka baca kuat lepas solat.
Tapi jangan ramai-ramai lah. Bukan satu suara imam makmum lagi. Masing-masing baca kuat. Tadi Ustaz Asri baca kuat. Yang kita dengar. Dan itu pengamalan. Dan itu salah satu daripada wajah sunnah Nabi SAW. Walaupun Imam Syafi'i kata pada awal Islam dikuatkan untuk tujuan taklim, kemudian diperlahankan. Jadi ada wajah. Kalau kita nak ambil qaul marjuh yang ada wajah, ada hajah, dengan kadar tertentu. Kita kena beramal dengan apa yang rajih saja. Tapi kena beramal dengan marjuh, ada wajah, boleh diamalkan. Seelok-eloknya elakkan daripada melakukan apa sahaja wajah bid'ah yang ada, kecuali kalau terpaksa. Entah tak buat satu benda tu kena tarik tauliah, kena tarik kebenaran salat Jumaat sebagainya, akan bagi mudarat lah. Jadi kadar yang kita mampu, dan bila kadar mampu artinya ad-darurah tuqaddir biqadiriha. Jangan pula kita jadi tekong. Kita amalkan dengan kadar yang terpaksa. Ustaz cakap apa ni? Kadang yang selalu jadilah di kalangan orang baru belajar sunnah ni. Satu bab macam bismillah tak bismillah tu tak berat. Jadi selalu gaduh bab kunut lah. Contoh kalau kita jadi imam kan, katalah satu salafi A, satu salafi B. Salafi A pegang kunut bid'ah, salafi B pula pegang kunut ni khilafiyah. Jadi yang boleh dan itu imam lah. Jadi kalau dia macam tu, apa yang dia harus buat? Kalau dia salafi betul, dia tak ada marah punya orang buat kunut. Kalau dia salafi betul, dia tak akan marah orang buat kunut subuh. Ustaz, kalau kita makmum kan, kita sebaiknya angkat tangan dan mengaminkan, ataupun kita still dengan macam Syekh Albani kan macam tu kan. Jadi yang rajih dia di sisi Ustaz, angkat tangan ikut imam ataupun tidak. Kalau kita tarjihkan adanya kunut, sudah adanya kunut, sudah pasti angkat tangan lah. Mana kita nak ikut mazhab, kita nak ikut mazhab Syafi'i, kerana dengan tafsiran hadis Abu Ja'far Ar-Razi, dengan kita ada Abu Ja'far Ar-Razi ni dia saduq ikhti. Ada kemungkinan untuk di mana hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya, contoh. Nabi kunut sampai Nabi wafat. Hadis ni lemah, tak syak lagi, dhaif. Abu Ja'far Ar-Razi silap. Tapi kerana nak taklid, kerana nak kerana kita tahu asal kunut tu ada sebagainya, ana secara personal ana lebih cenderung pada angkat kat belakang imam. Jadi imam mana memang kita kalau boleh tak buatlah, kecuali kalau di tempat awam, kerajaan wajibkan dan sebagainya, dengan kadar hajat, dan juga kita mengambil qaul marjuh di sisi kita, tapi diamalkan, mana meraihkan maslahah. Tapi kalau dekat belakang, walaupun masyayikh ramai, syekh yang menghukumkan kunut ni qaul bid'ah lah, seperti masyayikh yang cenderung pada qaul Hanafiyah yang memang hukumkan kunut sebagai bid'ah, bukan sekadar qaul marjuh, tapi dia kata bid'ah dengan mengambil qaul Abu Tariq Al-Asyja'i. Sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangan demikian. Jadi mereka kata kalau benda tu bid'ah, kita tak payah angkat tangan. Tapi bagi yang hukumkan tak bid'ah, maksudnya dia hanya qaul marjuh tapi ada wajahnya sih, mereka benarkan untuk angkat tangan. Ana cenderung pada, walaupun dalam bab ni ana ada secara ilmiah ana kata tak ada kunut subuh, tapi secara amalannya dia sebagai ana galakkan untuk angkat tangan dan aminkan. Allah Taala pandangan ana saat sedang berbeza. Boleh ke macam ana terbaca dikatakan Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan dengan Syekh Ibas, pandangan mereka angkat tangan dengan dalil innamal ilal imam yu'tamam. Jadi dia pegang dalil tu, jadi sekalipun ada dia tiada kunut, tapi bila imam angkat, kita pergi ke tempat yang imam solat ini, jadi kita angkat juga, walaupun bagi kita kunut tu kita tak, kalau kita solat sendiri atau kita jadi imam kita tak buat lah, tapi bila kita jadi makmum di belakang imam yang kunut, jadi ketiga-tiga syekh ni kecuali Syekh Albani, betul, itu hujahnya. Dua-dua kaul ada. Sebab tu nak cakap, kalau orang faham tu manhaj salaf dengan kaul ulama salafiyah, kita akan dapati bahawa dua-dua kaul ni ada. Kerana masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ni, kita faham betul manhaj salafus salih, tidak ada ulama yang membid'ahkan satu sama lain yang melibatkan hajar dan tabdi', hanya perkara ini. Anda tak jumpa lagi seorang pun cakap macam tu. Hatta Syekh
Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan pandangan, tapi beliau tidak mentadbi'kan dengan erti kata membid'ahkan hanya kerana kunut. Tapi beliau hanya sebut kalau ada orang tinggalkan dengan sengaja dengan tak nak amalkan hadis dan cenderung pada bid'ah hasanah, maknanya memang usul dia boleh buat bid'ah, kat situ yang Syekh lawan. Tapi kalau setakat khilaf, Syekh Albani antara asal mazhab Hanafi beliau daripada keluarga Hanafi, rahimahullah, walaupun beliau tak terikat dengan dia, tapi beliau faham sangat mazhab Hanafi. Sebab tu kritikan beliau banyak buat perbandingan dengan mazhab Hanafi. Kritikan beliau banyak pada mazhab Hanafi sendiri, sebab beliau ahli hadis yang berasal daripada mazhab Hanafi. Sebab tu kita akan dapati bahawa kita tahulah masalah khilaf antara Hanafiah dengan al-hadis. Jadi berkaitan dengan amalan, sebab tu bila kita ada ruang-ruang begini, artinya contoh Ustaz Asir dah jadi imam dah sekarang ni, kan, imam pula kat Istag. Sudah pergi subuh-subuh Ustaz Asir kunut. Contoh kan, tak tahu nak tahu Ustaz Asir kunut tidak, kan. Situ perlunya fiqh husnuzan sesama kita. Kadang-kadang kita rosak hubungan sebab kita tak ada husnuzan antara kita. Kita bila sahabat kita buat satu benda yang memang ada wajah dalam mazhab tertentu atau ada khilaf tertentu, kita berbeza, ia berbeza di meja ilmiah. Jangan sampai dia Ustaz Asri pergi menari tak ada terima lah, tu khilaf tak muktabar, tak ada. Tapi kita jumpa ke R&R, kadang-kadang ustaz tentu kawan kita terpaksa angkat tangan sikit, kita itulah kemampuan dia masa tu. Dia takut, dia tak berani. Tak semua orang berani. Tak semua orang berani zahirkan. Kita galakkan untuk kita zahirkan sunnah, tapi setengah keadaan ada orang dia lemah. Jadi perlu ada husnuzan. Jangan terlalu kita nak tegas atas sunnah sehingga kita sibuk keluarkan orang dari sunnah. Nampak orang salah, keluarkan. Nampak salah, keluarkan. Ruginya apa? Ruginya ramai tokoh-tokoh ulama dikatakan tokoh bid'ah. Last kali ni mereka dapat nama Ibnu Hajar Asy'ariyah, Nawawi Asy'ariyah. Dari dulu mereka buat. Sedangkan kalau tengok balik Nawawi, Ibnu Hajar, kaul mereka yang sepakat dengan sunnah yang salafiyah lebih banyak berbanding yang mereka sokong Asy'ariyah. Dan kita memang menggunakan kitab mereka. Lebih baik bagi anak lah, ulama-ulama yang besar yang kita tahu mereka ikhlas dalam agama dan mereka bawa mereka ke sunnah. Yang salah katakan salah, itu lebih baik. Sebab tu dalam konteks moden ini, anda bersama dengan orang-orang yang Syekh Dr. Rasul Qardawi dah meninggal, wafat. Ini cerita paling dekat dengan kita lah. Dan kita tahu kesalahan-kesalahan beliau dalam bab ilmiah, kesalahan fatwa dan sebagainya. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Tapi untuk menyatakan bahawa beliau ahli bid'ah tu sebagainya, ya, kita hormati ijtihad sebahagian daripada ulama kita kata begitu kerana khawatir dan takut terhadap kesilapan fatwa tertentu. Tapi elah-elah ni, lepas beliau wafat, kita tahu kadar kesilapan beliau berbanding dengan jasa yang banyak sebagainya. Lebih baik kita rangkumkan beliau bersama ulama sunnah, terangkan kesalahan beliau. Bab sifat Syekh Qardawi silap. Bab sifat dalam menafsirkan, tapi beliau kata aku bermanhaj salafus salih. Aku cakap demikian sebab sekian dan sekian, tapi aku rasa kesalahan aku tak terkeluar dari salaf. Kita nak tolak secara ilmiah, secara betul. Tapi oleh kerana beliau bersungguh-sungguh datangkan kalam salafus salih dan menyerang ahli-ahli bid'ah yang lain, yang mana serangan beliau lebih berkesan dengan serangan kita kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, memang begitu pun. Kalam beliau lebih memberi kesan kepada masyarakat banding kalam kita. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk namakan badan. Walaupun pada peringkat awal yang teragak-agak, selepas istikharah Allah SWT sekali, ada keadaan lebih baik kita husnuzan dengan sebahagian daripada asatizah kita, termasuk tokoh-tokoh utama. Jangan pula pergi bawakan tokoh-tokoh Hasan Saqaf sebagai kita angkat sebagainya. Tak boleh lah yang memang menentang sunnah. Tapi orang yang tegakkan sunnah sebagainya, dia kata dia salafi, kemudian dia salah sekian-sekian, terangkan kesalahan dia. Kalau ada bid'ah yang perkara yang bahaya, kita tahzirkan pada bab tertentu. Selagi kita mampu rangkumkan mereka secara umum pada sunnah ni, kita rangkumkan. Itu lebih baik dan lebih sesuai. Dan di konteks Malaysia, kita ni sesama sunnah ni, kita jadi masalah kat mana? Masalah kawan kita salah satu benda, kita keluarkan daripada sunnah. Berbeza khilaf sikit, keluar sunnah.
Last sekali tak ada ustaz yang dia pakai kat Malaysia ni. Last sekali dia tak nampak ada seorang pun ustaz dia boleh pakai. Dia kena pergi cari, dia pula pilih ustaz. Dia mengaku dia orang awam, tapi dia kata ustaz kat Malaysia tak ada pakai semua sekali. Kena pergi kat negara lain. Tak jumpa negara tu, pergi negara lain. Siapa yang sebenarnya? Jadi benda ni yang sebab tu kita hormati masyayikh di seluruh dunia yang bermanhaj yang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam bab ijtihad dengan waqi', kita tak boleh nak ambil qaul masyayikh salafi di Saudi 100% untuk praktik dengan waqi' di Malaysia. Kita tak boleh ambil qaul 1% masyayikh di Indonesia untuk praktik kat Malaysia. Mereka tak ada pejabat agama, mereka tak ada sultan, mereka tak ada undang-undang yang menyekat, tak ada mudarat kalau nak ceritakan bab tertentu. Kita di Malaysia ada waqi'nya. Ada waqi'. Kita nak serang tentang terangkan akidah salaf. Walaupun kita tak takut untuk tegakkan sunnah, tapi kita tak boleh serang satu benda yang berkaitan dengan undang-undang yang dah ada dalam enactment kerajaan dan sebagainya. Adanya ihtiram pada mauqif masyarakat setempat ulama, itu perlu kita tahu. Fiqh dakwah bukan kita nak jadi ikhwani, tapi kita kena tahu waqi' supaya dakwah dapat disampaikan dan menghormati. Kalau kita dekat sini, kita biasanya dalam bab konteks dakwah ni kita akan nampak ramai di kalangan imam-imam yang kita nampak sebenarnya salafi nak buat, tapi ada yang mampu Allah antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nampak sikit. Lepas tu yang lain-lain nampak macam doa segan segan-segan. Tak apalah peringkat permulaan. Peringkat permulaan. Sebab tu anak tak suka jadi imam. Satu, bacaan tak sedap, kan? Yang kedua, nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Jadi perlu sangat husnuzan, bukan angkat ahli bid'ah. Sebaik-baiknya tanya. Kalau kita tahu, kan, ustaz sunnah atau kawan kita dari ustaz sunnah tu buat macam tu, kita bincang. Oh, dia kata, nah, tak berani Syekh tadi. Tak apa. Tak apa. Sekarang ni baru 3-4 orang faham, kan? Lepas ni kalau kat kampung ni kita dah hafal, kita dah ramai, kita boleh ni buat kemudian. Maksudnya langkah sementara untuk kita perkenalkan sunnah. Asalkan jangan buat bid'ah yang mukhalafah yang jelas sarihah. Sekat ambil qaul yang marjuh, amalkan perkara-perkara tertentu untuk peringkat permulaan pandangan anak itu ijtihad masing-masing. Tapi ingat, bukan buat bid'ah. Fattaqullah mastata'tum. Kemudian dalam terpaksa tiba-tiba pengurusi surau kata, ustaz, ada orang meninggal jadi nak buat ahli arwah. Jadi kita pun tak setuju. Contoh tak setuju. Boleh jadi setuju, boleh jadi tak setuju, lepas tu kita buat. Tapi kalau salafi tak setuju, boleh buat. Ana bagi ana bab tahlil ni terus terang je. Tak ada wajah. Tak ada wajah khilaf. Katalah anak jadi imam tu, anak salafi, dia panggil anak pun buat. Dah lah kita kata tak setuju kan. Kata nak ambil di situ. Ini saya mengucap di program tahlil di sini atas jemputan. Jadi macam mana tu ustaz kalau kadar macam tu? Cuma ijtihad masing-masing, tapi ana rasa bagi ana tak betul lah. Bab benda ni tak ada wajah dalam mazhab pun tak ada. Bid'ah yang khalis, bid'ah khalisah. Jadi tak bolehlah kita pergi amalkan bid'ah yang tak ada wajah dalam mazhab, tak ada wajah, kita amal atas alasan nak kadar. Jangan sampai sangka kita nak berdakwah dengan mengamalkan bid'ah. Tak boleh lah. Ana cerita tadi dalam bab berdasarkan pada soalan tadi. Berdasarkan pada soalan tadi. Mana soalan jadi imam, terpaksa kuatkan. Terpaksa baca dengan mana bukan imam tapi kuatkan suara, orang ikut kat belakang. Dalam keadaan kita engkar dalam hati dengan zikir ramai-ramai. Tapi kita kata, okey, boleh kuatkan. Aku kuat ikut kemampuannya. Bila kita mampu bahawa di depan nanti kita mampu menerangkan, dan ini dibuat, sebenarnya dibuat oleh seorang tokoh kita, tokoh senyap. Anda tak sebutlah, beliau tak nak nama beliau di-highlightkan. Dia dah salafi akan banyak surau. Banyak surau. Tak sebut kat mana, takut orang cari dia pula kan. Banyak surau zikir senyap, orang awam tak tahu apa ikut dia. Ikut-ikut lama-lama ramai jadi salafi. Padahal nama tak didendangkan. Orang ni dia islah lebih pada praktikal.
Orang nak marah dia tak boleh. Sebab dia kalau anak cerita praktikal pada orang ni lah, tokoh ni. Tiap-tiap kali 10 malam terakhir, dia duduk kat masjid, kat surau, tak keluar. Orang nak kata dia tak amal, dia paling beramal. Nak kata dia tak alim, dia paling alim. Nak kata dia ni, sehingga dia tak boleh dikritik. Jadi perkataan dia buat orang hormat. Buat hormat. Sampai ke ramai imam-imam yang datang kemudian lepas pada dia, ikut dia. Slow, segan nak, bila dia ada segan nak kuatkan. Lama-lama surau-surau yang dia masuk ni, orang semua zikir cara yang sama. Walaupun pada peringkat awal dia adalah bab-bab tertentu yang saya sebut tadi, itu adalah uslub dia berdakwah dengan meraihkan sebahagian qaul marjuh, tapi masih berada dalam khilaf. Tapi kalau pergi buat maulid Nabi ke kan, kalau ceramah tu ada ni lagi lah, ada wajah lagi, dia mempengaruhi, dia boleh menyampaikan. Kan, kena husnuzan. Anda bukan anda tak galakkan, anda tak setuju, tapi anda masih boleh husnuzan kalau dia mempengaruhi cerita tentang hukum hakam sebagai dia mempengaruhi. Anda kata mungkin orang yang ikhtilat dengan manusia dan mampu mengubah itu lebih baik daripada orang yang elak. Tapi kalau dia pergi, dia sendiri bangun masa sallallahu alaihi Muhammad, itu hadir yang tidak memberi kesan pada dakwah. Tapi bab ni bab ijtihad. Ijtihad. Cuma kita kena satulah. Macam mana sekalipun, kadang-kadang ada orang atas alasan nak dakwah, hari sekali dia cair manhaj, cair prinsip, ini yang kita tak nak. Dia tak nak, kalau nampak kawan kita bermula nak meraihkan, lama-lama dia cair, tegurlah. Tegur, ingatkan dia dengan manhaj. Allah Ta'ala. 3 soalan lagi nak serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Asri. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama tadi, Taha, adakah nama Nabi? Memanglah ada tafsiran, tapi seingat anda dia bukan tafsiran yang kuat dari segi riwayat. Ialah dia meraihkan siap Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa, kan. Jadi ayat selepas tu merujuk kepada Nabi, kan. Jadi sebab tu kita kata tafsiran itu dia ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah, tengok dari riwayat juga kadang-kadang. So memanglah dari segi adakah Taha nama Nabi, tidak berapa kuat dari segi sandaran. Lepas tu yang kedua tadi apa? Nahnu tadi jawab dah. Masalah, okay, anda nak tambah juga masalah imam dengan apa tu, tawassul. Okey. Masalah isu meraihkan masail khilafiyah ini. Ya, pertama sekali konsep kita memahami masail. Walaupun kita katalah ada benda ni kita kata bid'ah, tetapi bukan semua bid'ah tu mujma'un alaih. Bukan semua bid'ah tu ijma'. Maksudnya bid'ah tu sendiri dia boleh jadi khilaf pada menentukan adakah benda tu bid'ah atau tidak bid'ah. Contoh, Al-Albani pegang tarawih lebih daripada 20 bid'ah. Bid'ah dalalah, bukan bid'ah hasanah. Kan? Tapi ulama-ulama Saudi, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, bagi mereka 20 adalah sunnah nabawiyah. Kan? Maksudnya disuruh buat sebab khulafa ar-rasyidin. Kan? Lebih daripada 8. Maksudnya lebih 8 tu boleh tambah, tak kira sampai berapa rakaat pun. Kan? Jadi tidak berlaku bahkan Syaibani sebut dalam buku dia tu, kan, apa nama, Qiyam Ramadan, tarawih tu. Dia bagi tahu bukan makna dia membid'ahkan Bin Baz. Bukan dia kata Bin Baz ahli bid'ah. Ini masalah khilaf ilmi. Macam Syekh Muhammad Abdul Wahab, masalah qunut ni banyak dibincangkan para ulama. Syekh Muhammad Abdul Wahab ada bincang masalah qunut ni. Bahkan sampai Syekh Muhammad Abdul Wahab kata kalau satu orang dia qunut kerana nak meraihkan apa nama makmum, imam meraihkan makmum, diharapkan dia diberi ganjaran pahala. Kan, itu Syekh Muhammad Abdul Wahab sebut masalah itu. Bahkan Syekh Muhammad Abdul Wahab kerana dia seorang yang ada prioritas dakwah dalam berdakwah, dia tidak mau pada peringkat awal dakwah itu dia tidak membicarakan masalah tawassul macam kita sebut tadi. Bahkan sampai dia sebut dalam kitab dia bahawa bagi aku tawassul ni benda khilaf dan bukan fokus dakwah aku. Sebab dia fokus dia pada benda-benda syirik. Kan, bukannya pada isu-isu khilaf fiqh, bertawassul dengan Nabi. Kan? Itu adalah masalah khilaf dalam doa, khilaf fiqh. Imam Ahmad membenarkan dan juga Syaukani, ya. Memang kita tahu masalah tu ada khilaf Al-Izz bin Abdul Salam dan sebagainya, ada pandangan para ulama masalah tawassul dengan jah. Kan, memanglah qaul itu nampaknya lebih cenderung kepada dhaif lah. Kan, tapi
Syekh Muhammad Abdul Wahab, kerana dia nak mengutamakan dakwah kepada tauhid, nak memerangi syirik yang nyata, yang jelas dalam masyarakat, so dia meraihkan benda-benda macam ini. So bagi dia, aku bila orang tanya dia tentang masalah tawasul ni, bagi dia ini bukan medan debat aku dengan kamu. Kan, debat aku dengan kamu ialah masalah syirik, minta dekat Nabi secara directly. Kan, kita sekarang berhadapan dengan golongan yang minta dengan orang mati. Kan? Jadi dan masalah zikir, masalah Syekh Abdul Uthaymin sebut dalam Syarah Wasithiyah kan. Jangan nanti kita duk larang orang pasal zikir jama'i dan sebagainya, akhirnya orang tu tak main sembahyang jemaah. Hanya kerana konon-konon dia tak tinggal solat jemaah. Dan itu lebih bahaya, kan? Menyebabkan mudarat yang lebih besar. Okey, so point dia di sini adalah apa nak cakap ialah bila kita dalam dakwah, dia ada kaedah dia dalam amar ma'ruf nahi munkar, kan, merubah munkar kepada ma'ruf. Ini peringkat yang paling tinggi lah, kan, merubah munkar yang berat kepada munkar yang lebih ringan. Ini juga benda yang disebut oleh para ulama. Ibn Qayyim sebut masalah ni, merubah munkar yang besar kepada munkar lebih ringan. Ini juga diambil kira. Kita jangan ingat merubah munkar ni hanya kepada ma'ruf sahaja, kan, bahkan sampai ke tahap dibincangkan merubah munkar kepada munkar yang seumpama, tapi kena carilah tarjih luaran daripada itu. So mengubah munkar bukan sekadar kita nak kena pastikan yang berjalan itu ma'ruf. Mungkin kita tengok masyarakat tempat itu, kalau kita hanya kerana kita tak mau zikir dengan kuat ataupun jadi zikir jama'i dan sebagainya, lepas tu dia pun angkat tu imam hak lain yang kuburi, ya, kan lebih teruk tu, kan, yang menyebarkan akidah syirik hanya kerana kita tak mau pergi ceramah Maulid Nabi. Lepas tu dia jemput ustaz hak ajak Nur Muhammad, contoh, kan, itu kan mendedahkan masyarakat kepada bahaya yang lebih besar. So dalam bab ini memanglah sebagai pendakwah dia kena ada basirah lah, dia kena ada fiqh mengubah munkar. Macam mana dia nak faham fiqh al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu penting. Sebab tu kita belajar masa di Madinah tu, kita ada subjek khusus hisbah, ya, macam mana kaedah-kaedah nak mencegah kemungkaran. Kemudian kadang-kadang benda itu meraihkan khilaf ini. Anda ingat sebagian ada ulama dulu sebut ialah kita kalau boleh, kita dalam masyarakat ni kita kena cuba mendekati sehabis baiklah. Dan kita tak boleh ingat benda tu akan makan proses berubah sekaligus, tapi kita kena tahu apa prioriti kita bila kita nak mengubah munkar dalam masyarakat. Jadi sebagai imam masalahnya, kita kata okay, saya tak nak zikir kuat, zikir jahar. Akhirnya orang lari, Kenapa imam ni tak zikir jahar? Kan kita tak pandai nak zikir, kita tu imam ni kena ajak masalahnya. So kenapa tidak kita ajak mereka dengan cara kita zikir jahar, dan kita teranglah pelan-pelan kalau ada kesempatan untuk menerangkan, kan. Dan kemudian kita kata bid'ah. Adakah bid'ah semuanya setara, satu taraf sahaja? Bid'ah ni satu level ya. Tak, bid'ah juga ada levelnya. Bukan semua bid'ah sampai hukum haram, ada bid'ah yang makruh, ya. Kemudian ada yang lebih besar banding yang lebih kecil. Itu semua diterangkan oleh Syatibi dalam I'tisam. Jadi kita kena tengok bid'ah yang berkaitan dengan akidah, bid'ah yang berkaitan dengan amalan, yang boleh menerima ruang untuk ijtihad, yang tak boleh menerima ruang untuk ijtihad. Itu semua ada perbincangannya. So orang yang nak berdakwah, dia kena ada basirah dalam masalah ni. Dan yang jadi masalah ialah dia tak ada basirah. Ustaz ataupun imam atau siapa yang buat benda ini, orang itu ada basirah, ada pengetahuan, tapi dia pula pergi ambil panji tahzir, kan. Sedangkan isu yang macam ni pun dia tak boleh faham, kan. Isu yang simple, yang remeh macam ni pun dia tak boleh nak faham. Lepas tu dia nak angkat diri dia sebagai ulama jarh ta'dil. Hari ini yang jadi masalah, kan. Hanya bergaduh. Ada ingat dulu Yayasan Ta'dil, satu pakcik tu bergaduh dengan Ustaz Ali pasal masalah kunut subuh. Ustaz Ali sebut pasal masalah tu khilaf, kan. Walaupun Ustaz Ali malah pegang tak kunut, kan. Tapi sampai tak mau datang kelas, kan. Anda ingat dulu ada satu orang di Perlis tegak duduk tawarruk. Kan. Walau orang di Perlis tak pegang duduk tawarruk, kan. Yang gaduh Ustaz
Itu masalah dia tak faham. Dia sunnah dia terlalu sempit. Kan, sunnah dia, sedangkan itu bukannya isu fundamental. Itu ulama dah khilaf daripada zaman ulama salaf dah khilaf. Dan tak mungkin boleh lagi ijma' lepas depa khilaf. Apa yang depa dah khilaf tak mungkin kita boleh ijma'. So apa yang depa dah khilaf akan kekal khilaf sampai hari kiamat. Kan? Kita tak boleh dakwa kata pandangan kita saja yang sunnah, pandangan orang lain tak sunnah, tak betul. Kan? Kita boleh tarjih pandangan kita, zon kita. Kita taklid ustaz yang kita belajar. Kita pun muqallid juga. Dan bukannya, dan lepas tu Syekh Ibrahim Ruhaili dulu pesan dekat kami dalam kelas. Dia kata macam mana pun kamu minta fatwa ulama mana pun, last sekali kamu yang tahu negeri kamu macam mana. Itu dia sebut tu dalam kelas. Dan dia kata macam mana pun last sekali pendakwah tempatan yang lebih tahu isu-isu yang berlenggar, yang main. Sama juga dulu bila jadi isu pilihan raya, Syekh Ali Halabi datang. Kan? Nasihat yang sama diberi. Akhirnya kamu pendakwah tempatan yang tahu. Kan? Kok mana pun kita dah diberi ilmu oleh para ulama ni, kan, untuk kita boleh berfikir dan mengamalkan dan berijtihad dalam ruang yang ada, bukan untuk kita jadi muqallid selama-lamanya. Kan? Itu satu bagi para asatizah lah. Kan? Dan kita yang anak murid bawah pun kenalah berusaha untuk upgrade jadi ustaz juga. Kan? Jadi di sini kita kena melihat macam mana, apakah kita punya perancangan dakwah kita. Setiap orang dia kena ada sebenarnya dalam diri dia, masyarakat dia, sampaikan sunnah yang kecil-kecil. Mungkin sebab dia jadi imam, akhirnya dia boleh bawa masuk ustaz-ustaz sunnah, datang mengajak. Itu di antara usaha yang baik. Kan? Dan imam tu besar pengaruh dia sebenarnya dalam masyarakat. Imam bagi masjid besar lah, masjid kecil je. Kan? Tapi masjid-masjid yang besar especially, kan, yang terikat dengan pemerintah. Kan? Kalau kita kata tadi isu tawassul tadi, kalau kita nak berkeras ini bid'ah je, saya potong daripada khutbah. Kan? Dia akan jadi isu di peringkat Jabatan Agama Islam, sedangkan benda tu bukanlah ijma' haram. Sampai kalau kita buat tu seolah macam confirm masuk neraka, tidaklah juga. Kan? Benda tu masih lagi dalam perbahasan para ulama. Dah pemerintah pilih pandangan kata ada untuk tawassul tersebut. Jadi nak buat macam mana? Dalam dah itu teks rasmi. Kalau itu terderhaka sultan pula, ada doa tu untuk sultan. Kan? Jadi benda-benda yang macam tu kita kena pandai lah. Kita kena faham lah mana martabat dia. Mungkar ni okey, katalah ni mungkar, tapi mungkar ni tahap mana kemungkaran dia? Sejauh manakah keterukannya? Adakah dia memang benda yang kita tak boleh tolerate sama sekali? Kan? Ataupun kita boleh tolerate juga serba sedikit masalahnya. Itu perlukan rujukan sentiasa. Ni kita just boleh sebut di sini pun garis panduan umum. Tapi setiap situasi memerlukan satu fatwa yang khusus sebenarnya. Hakikatnya. Kan? Lepas tu masalah khutbah lain imam lah tu, tak tahu sekadar masjid ada Mansara Damai tu sentiasa imam yang sama. Dia khutbah, dia adalah imam. Jadi anak rasa bukan semua negeri Selangor macam tu. Cuma mungkin setengah-setengah tempat masjid dan sebagainya, walaupun benda tu taklah kita kata bercanggah dengan hukum dari segi sembahyang Jumaat sah. Cuma memang dalam hadis Nabi sebut wal imamu yakhutub, menunjukkan bahawa imam yang baca khutbah. Tapi kadang-kadang kalau imam tu imam jemputan, khatib jemputan biasanya selalu jadi kes itu bila khatib jemputan. Kalau masjid tu jenis suka panggil khatib luar, dia akan jadi kes macam tu banyak kali lah. Pasal kadang-kadang khutbah dibenarkan untuk panggil luar, tapi imam mesti kena imam tempat tu pasal dia bergaji dan sebagainya. So kadang-kadang jadi isu macam tu. Kan? Tapi benda tu tidaklah kita kata bercanggah dengan sunnah sepenuhnya. Tapi yang afdalnya dia balik kepada sebolehnya, bagilah orang yang baca khutbah jadi imam. Tapi itu bukan isu yang besar untuk kita nak jadikan dia satu polemik sehingga boleh menjejaskan maslahah dakwah. Dan kita berusaha untuk menunjukkan bahawa dakwah kita ni bukan dakwah kepada perpecahan, ya. Dia dakwah kepada penyatuan, ya.
dakwah kepada untuk membawa masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bukannya golongan orang panggil apa, resistant golongan penentang ataupun kita bukan macam itu. Bukan itu, kita tak menganggap itu. Kita menganggap diri kita sebahagian daripada masyarakat. Kita tak pegang dengan fahaman apa, uzlah syu'uriyah macam golongan takfiri. Kena anggap diri kita ni terasing dari masyarakat. No. Kan itu fahaman golongan takfiri. Kan depa kena anggap diri depa tu not as a part of the community. Itu tak betul. Kita adalah sebahagian daripada komuniti kita, dan kita ada tanggungjawab. Kita adalah jiran bagi jiran kita. Kita adalah ahli qaryah bagi qaryah kita. Ya, walaupun ada lah, kalau mereka tak mau iktiraf kita ahli qaryah, kita pulang. Ada sikit macam Ustaz Azhari kan, qaryah dia tak mau iktiraf, dia sangat ahli qaryah. Itu tak apa, tapi dia menjalankan tanggungjawab dia. Dia pergi masjid tersebut, semayang jemaah. Bahkan dia yang lebih lazim jemaah di masjid berbanding orang hak perasan jadi nak jadi AJK tu kan. Bukannya kerana dia nak jadi AJK apa pun kan, tapi mereka nak anaya kita, itu mereka akan jawab dengan Allah Ta'ala. Macam mana Nabi pesan lah, bila berhadapan dengan pemerintah yang zalim, apa hak mereka kita bagi. Hak kita yang terhalang kita minta dengan Allah Ta'ala, kan. Dan di sini ada nampak kita kena banyak sedar prioriti dakwah. Ya, dan setiap situasi ada likulli maqamin maqal. Setiap keadaan ada dia punya perhuraian dia tersendiri, ucapan yang tersendiri yang kita nak kena perincikan. So apa pun bila kita tengok, kita kena husnuzan, kita kena sangka baik. Jangan tengok awak ustaz ni buat lagu ni lah ni, awak macam ni ya. Kita kena husnuzan lah. Kena tanya dia pasal apa. Kita belajar Syarh Sunnah Al-Muzani kan, panjang lebar mukaddimah tu cerita pasal apa Syarah Sunnah tu datang. Bijaknya murid-murid dia tanya soalan kat Tok Guru, pasal apa Tok Guru tak cakap apa masalah Quran ni kan. Jadi dah jadi fitnah, ada orang tuduh gini, tapi murid-murid dia bagus pergi tanya, tak tulis tahzir kan. Jadi datang satu kitab yang bermanfaat sampai kita hari ni kan. Itu menunjukkan adab kan. Kadang-kadang ada kelemahan, bukan semua manusia kan. Macam kata Ibn Ma'in lah, dia penat kami jadi macam Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bukan semua orang Ahmad bin Hanbal. Walaupun kita seronok baca kitab Ibn Taymiyah, kita tak boleh nak ikut follow syakhsiyah Ibn Taymiyah kan. Ibn Taymiyah baru lepas kena pukul, lepas tu dia nak keluar pergi masjid, dia nampak orang duk main chess, lambung papan chess tu macam tu je. Itu Ibn Taymiyah. Dia kuat, syakhsiyah dia kuat, dia tak heran, dia tak peduli kan. Bukan semua orang ada syakhsiyah macam itu kan. Bukan semua orang ada ketokohan dalam masyarakat macam itu kan. Dan Ibn Taymiyah pun kalau kita tengok, dia yang paling kuat dia di Dimashq. Tapi bila dia lepas tu dia bawa dia keluar daripada Dimashq ke Mesir, sebab di Mesir pengaruh dia tak kuat kan. Tapi pasal dia datang daripada keluarga besar, dia adalah ketua ulama Hanabilah di Dimashq. Kedudukan dia ada jawatan, dalam jawatan ilmiah, bukan jawatan dilantik oleh kerajaan. Sebab tu kedudukan dia kuat. Itu yang selalu Syekh Ibrahim Ruhaili pesan dekat kami, ialah mengelakkan diri daripada taqammus syakhsiyatul imam, pakai baju imam. Hampa jangan duk perasan, dia kata jangan sangka hampa ni macam Imam Ahmad, sekali sebut orang semua dengar kan. Imam Ahmad kalau dia suruh kita tahzir fulan-fulan, semua orang akan dengar cakap dia kan. Kita siapa kan? Kita yang kena terpulau nanti kan dalam masyarakat yang macam ni. Itu ada dawabit dia, dawabit hajar, dawabit tahzir kan. Macam mana kita nak Ibn Taymiyah bila dia di Mesir, dia bersikap lunak dengan ulama-ulama. Bahkan bukan kata ulama Asy'ariyah, ulama yang wahdatul wujud. Baca surat dia kepada Nasr Al-Minbaji, ketua ulama wahdatul wujud yang hukum dia. Dalam surat tu dia panggil imam, syekh, dia puji, dia kata ni orang yang ikhlas, engkau orang yang ikhlas. Sebab nak pujuk orang tu tinggal akidah wahdatul wujud kan. Sampai ke tahap tersebut kan. Apa nama kita kata, berbudi bahasa dengan manusia, baik muamalah demi maslahah dakwah yang lebih besar. So ini benda-benda yang kita kena bagi perhatian. Bukan untuk kita mengendurkan prinsip. Prinsip memang ada, dan memang itulah prinsipnya. Itu di antara prinsip dakwah sebenarnya. Itu adalah kaedah dalam dakwah.
Macam mana kita kata orang yang buat macam ni mengendurkan dakwah? Oh, sebab dia baca qunut, sebab dia baca bismillah kuat, dia dah mengendurkan dakwah. Dah. Memang itu prinsipnya. Kan memang itulah caranya, memang itulah kaedahnya dalam berdakwah, kita meraihkan perkara-perkara yang menjadi khilaf umat sejak zaman a'immah, kibarul a'immah. Yang benda-benda tu bukan benda yang qat'i, benda-benda yang bersifat zanni, benda yang bersifat terdedah kepada tarjih setiap pihak. Lepas tu Syekh Utsaimin tu dia cukup marah kalau orang tanya soalan kat Syekh, apa yang rajih? Saya cukup marah orang tanya soalan macam tu. Sebab apa? Dia kata rajih ni biar kepada orang jawab lah, nak tarjih macam mana. Tarjih ni berbeza-beza. Kau tanya aja masalah kau, lepas tu Tok Guru nanti jawab, kan, apa yang dia rasa betul, kan, supaya tidak jadi nanti bila kita pegang satu pandangan, lepas tu kita anggap orang ni dah tak sunnah. Itu satu masalah juga, kan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan para ulama Saudi banyak khilaf antara mereka, khilaf-khilaf yang bersifat sampai ke tahap bid'ah dengan tak bid'ah. Masalah bahkan dalam kalangan ulama Saudi macam Syekh Bakar Abu Zaid, masalah doa khatam Quran dalam salat tarawih, banyak isu-isu yang khilaf yang bersifat bid'ah dan tak bid'ah, bid'ah atau sunnah. Jadi maksudnya benda tu sendiri jadi khilaf. Jangan jadi macam kawan yang tulis kitab bid'ah tu, yang dirad oleh Syekh Ali Saqaf tu, kan, buku Kullu Bid'atin Dhalalah tu dirad Abdullah Arfaj, kan, yang sebahagian anak-anak muda hudatsaul asnan duk minat tu, kan. Kan, itu takti bahasa dia tu, kan. Dia pergi kepada khilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Dia kata tengok ni ada bid'ah. Lah, ini khilaf ulama. Syekh bin Baz masa dia kata benda tu boleh buat, pasal bagi dia benda tu tak bid'ah. Albani kata tak boleh buat, pasal bagi Albani benda tu bid'ah. Bukan bila Albani kata bid'ah, lepas tu Syekh bin Baz buat, menunjukkan ada bid'ah yang boleh buat. Bukan macam itu kaedah dia. Sampai terus tu dia tak erti bahasa, kan. Kalau memang prinsip dia membenarkan adanya bid'ah yang dipegang oleh golongan ahli bid'ah, itu memang tak betul lah. Itu memang tak betul. Maksudnya dia memang tak ada niat nak berubah. Dia buat tu memang bagi dia benda tu memang boleh lah, kan. Tapi kalau buat itu kerana meraihkan maslahah, kerana kita meraihkan khilaf, kan, tidak ada masalah. Dan tapi kita faham masyarakat kita ni pun bukan saja golongan sunnah, golongan aswajah lagi mereka tak faham. Mereka dah suruh kita raih khilaf, mereka tak raih pun. Bukan meraih khilaf tu maksudnya kena ikut pandangan hampa sahaja, kan. Kalau hampa dah tahu kata tu imam hampa ni orang sunnah, orang salafi, hormatlah untuk dia tak zikir kuat. Kan, pasal tak boleh hormat macam tu. Tapi ni masalah, kita berhadapan dengan situasi golongan mereka ni juga tak erti cara nak khilaf sebenarnya, kan. Mereka pun tak ada boleh ikhtilaf tu. Lepas tu mereka tuduh kita saya tak erti ada boleh khilaf. Bukan ada boleh ikhtilaf, tidak menzahirkan khilaf. Kita boleh zahirkan khilaf, kita boleh menzahirkan amalan yang berbeza, tapi masing-masing tidak ada sebarang permusuhan atas amalan yang berbeza itu. Itu maksudnya as long as amalan tu tak adalah bawa sampai ke tahap syirik dan bercanggah terus dengan agama Allah Ta'ala. Memanglah ulama yang benarkan zikir jahar apa semua, dia adalah dia punya justification dia. Macam dia berkata, memanglah dalam mazhab Syafi'i disuruh zikir jahar itu untuk ta'lim, untuk mengajak. Tapi kita tak boleh sure masjid yang besar-besar siapa yang dah pandai zikir, siapa yang tak pandai zikir, dia berkata, kan? Jadi imam itu disuruh bagi masjid yang besar-besar yang jemaahnya tidak tetap, disuruhlah zikir untuk membabi ta'lim contoh. Dan memang Ibn Taymiyah memang pegang zikir jahar pun, kan. Ibn Taymiyah bagi dia tak ada, tak warid pun Nabi zikir pelan, tak ada. Yang ada hanya dalam hadis Nabi zikir kuat saja. Imam Syafi'i yang takwilkan hadis tu kepada mengajak sebab dalil lain. Tapi bagi Ibn Taymiyah ini adalah takhsis. Maknanya zikir lepas solat memang jahar, memang kuat, kan. Dan sebab tu fatwa bin Baz ke, fatwa Ibn Utsaimin ke, fatwa Syekh Muhammad Abdul Wahab ke, semua kata zikir yang sunnah lepas solat adalah zikir jahar, kan. Bukanlah jahar sampai kacau orang semayang, itulah tidak. Tapi kita kata jahar
kalau dia tutup mikrofon pun dengan angkat suara lah masing-masing lah. Masing-masing zikir. Itu aja. So apa salah kalau imam tu zikir jahat dan makmum dia dengar zikir yang sunnah, lama-lama makmum tu boleh ikut. Baguslah. Lepas tu kita promote lah ni banner zikir ni. Dekat masjid surau. Kan? Itu cara dia. Macam mana kita nak bagi dalam WhatsApp Abu Talha, beritahu lah suruh main beli banner ni. Ada lagi stok. Habis dah. Dah cetak lain. Tu imam pun kena rajin lah. Kena pandai lah promote tempat-tempat sunnah. Kan? Jadi orang yang dah diberi jawatan imam dalam masyarakat, dalam komuniti, dia kena pandai lah letakkan posisi diri dia. Terutamanya imam dalam masyarakat lah, surau masyarakat setempat apa semua ni. Dia kena pandai lah. Macam mana di Istad itu memang dia dah faham kan. Dia tak ada, sebab international memang bukan semua imam dia zikir kuat. Kan? Makmum pun tak tunggu kalau nak zikir kuat pun. Kita kali-kali tu tengok tak ada siapa. tinggal kita seorang lah. Kan? Jadi tak ada isu. Tak ada isu dah kan. Tak ada nak habis Allahumma antas salam, kali tengok tinggal kita seorang lah. Depa pun tak berminat nak tunggu kan. Jadi ada tempat-tempat yang orang dah terbiasa, especially tempat yang ada orang international lah. Kalau kita pergi masjid UIA apa semua kan, depa dah okey dah dengan benda, depa dah terbiasa, depa dah boleh hormat, depa dah boleh faham kan. Tapi ada kalau masyarakat kampung apa semua, tapi masyarakat kampung anda ingat lebih senang lah untuk kita, sebab depa macam rebung kan. Kalau kita seorang itu adalah orang yang depa anggaplah kita tu orang alim dalam kalangan depa, insya-Allah depa akan dengar lah cakap kan. Kecuali lepas tu ada unsur-unsur luar datang lah kan. As long as tak ada anasir luar tu, insya-Allah depa atas fitrah kan. Jadi itu kita kena usahalah cara yang terbaik. Jangan kita nak buat satu sunnah tapi kita menggadaikan sunnah yang lebih besar, yang lebih prinsipal. Kan? Itu benda yang kita kena perhati. As long as macam kata Abu Barak tadi, Ustaz Abu Barak tadi, ialah tak adalah sampai kita nak promote benda-benda syirik kan. Benda bid'ah terang-terang, azan tahun baru pun nak justifikasi lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kaut sangat kan. Anda rasa ahli bid'ah pun tak tergamak nak kata itu bid'ah hasanah kan. Jadi benda-benda kan, itu benda yang macam itu janganlah kita nak nampak sangat seolah macam nak kena masuk dalam masyarakat, kita nak justifikasikan semua benda. Tak betul. Itu cara yang tak betul kan. Even kalau kita kena jadi tekong tahlil, terpaksa, sangat terpaksa, diam-diam seorang sudah lah. Tak payahlah duduk selfie pula tengah jadi tekong tahlil kan. Itu nampak sangat lah kan. Itu masalah begitu kan. Tapi lepas tu kita terang lah kan. Kalau nak jadi dia suruh tahlil, tak apalah saya baca doa untuk orang mati kan. Tapi jangan tahlil kan, baca doa kan untuk orang mati. Jadi mudah-mudahan diampunkan dosa dia, Allahumma ighfirlahu warhamhu, selesai masalah kan. Dia ingat ada seorang ustaz, dia ada orang cerita kan, ustaz sunnah senior kita lah kan, disuruh jadi tekong tahlil kan. Dia baca qul huwallahu, tu dia doa kan. Lepas tu orang kata tahlil pendek ustaz. Kata saya ustaz kau ustaz. Tu ustaz senior kita lah kan, hafizahullah ta'ala kan. Depa kemah dalam bab tu kadang kan. Jadi dia hikmah, kebijaksanaan dalam dakwah. Anda ingat dulu Ustaz Abdullah Zain ada tulis buku hikmah dalam dakwah kan. Zaman-zaman anak kerah dulu, syadid dulu, Ustaz Batu Bari hadiah kat buku tu. Kan, ataupun anda ingat Abdullah Zain sendiri yang suar kat buku tu kan. Jadi benda tu kita kena banyak contemplate, kena banyak fikir dan tadabbur, dan kita kena sedekut tawajuh ila Allah. Kita dengan Allah Ta'ala kena betul hubungan kita. Kalau kita ada hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, insya-Allah lama-lama rasa takut, rasa risau tu hilang lah kan. Ibn Taymiyah pasal apa dia kuat syakhsiyah dia, pasal dia hubungan dia dengan Allah Ta'ala kuat, very strong kan. Dia ikhlas, jadi dia tak ada risau apa, dia memang tawakul dia tu kuat. Jadi kita kena bentuk itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ibadah kita sendiri itu kena jagalah, kena tunjuklah kepada masyarakat bahawa kita ni memang orang yang beramal dengan sunnah. Sebab mindset dia apa? Orang sunnah ni jenis malas ibadah kan, tak mau ibadat. Pasal dia tengok macam tu lah kot, dia nampak mereka ni macam tu je, tak ada apa pun kan.
Tapi kalau kita meraihkan, kan anda ingat Masjid Qurtubi dulu, pasal apa kita boleh guna? Pasal memang anak-anak muda masa tu mereka semua anak muda lah. sekarang dah tua. Kan? Mereka yang tolong apa saja majlis masjid tu, tak kira lah majlis apa pun. Kan? Pasang kemah, buka kemah. Jadi orang nak tolak permintaan pun segan lah. Kan? Malu Allah. Pasal kita sebahagian daripada komuniti. Kan? Kita yang engage dengan komuniti. Jadi kalau kita itu orang yang involved dengan komuniti, orang pun segan, orang perlu kepada kita. Kan? Tapi kalau kita jadikan diri kita tak diperlukan masyarakat, kita sendiri dah terpinggir, memanglah. Memang orang tak heran dah kat kita. Kan? Dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu penting. Soalnya hubungan dengan Allah Ta'ala sangat-sangat penting. Dalam dakwah ni, itu adalah paling penting bagi seorang pendakwah. Kan? Ibadat dia antara dia dengan Allah Ta'ala yang siapa pun tak tahu. Itu yang paling membantu sebenarnya dalam kita menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okey, uzlah syu'riyah ni konsep yang dipegang oleh sebahagian golongan ekstrim. Maksudnya bagi mereka masyarakat dah jahiliah, kafir. Jadi kita tak boleh rasa kita ni sebahagian daripada komuniti. Kita tak boleh rasa kita adalah daripada masyarakat tersebut. Kita kena pisahkan diri. Kita rasa kita bukan daripada mereka. Sebelum nak datang kepada peringkat lebih tinggi sampai tak ikut sembahyang Jumaat apa semua tu lah. Tunggu Imam Mahdi masuk hutan dan sebagainya. Kan? Tapi itu peringkat pertama. Mereka kata kita kena rasa kita ni not part of the community. Dan ini tak betul. Kerana Nabi SAW, Nabi tak pernah kata dia not part of the community. Kan? Kalau kita dah not part of the community, apa makna kita nak dakwah dan nak islah? Dakwah dan islah ni hanya boleh datang kalau kita rasa kita adalah part of the community. Maka kita rasa responsibility, tanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran. Tapi bila dia dah rasa dia bukan part of community, dia akan melihat apa? Pandangan dia akan berubah. Dia akan melihat masyarakat as enemy, musuh. Jadi lepas tu nak lempak bom mana pun dia tak heran dah. Nak tembak siapa pun dia tak kisah dah. Kan jadi cerita macam Khawarij yang terbeli arak tu. Kan zaman Bani Umayyah. Kan? Dia suruh hamba abdi dia pergi beli madu. Bawa balik mai. Kan, tengok arak. Tukang kedai tu yang jual arak sembunyi-sembunyi. Kan? Ataupun madu tu mungkin dah tersimpan lama jadi arak, kita pun tak tahu apa sebab. Terus dia apa kesimpulan dia? Kalau aku adalah kawan yang lain, aku akan keluar perang kerajaan ni. La ilaha illallah. Hang silap beli madu, lepas tu darah kerajaan halal. Apa ni? Apa punya bentuk pemikiran? Kan cerita dua orang Khawarij masuk Masjidil Haram. Kan dia kata kat kawan dia, hang tengok semua orang dah tahu ni, kita aja Islam, dia kata. Kawan dia kata, ni punya ramai orang dah tawaf kat Kaabah ni, kita dua orang yang masuk syurga. Dia kata, lah, kita aja Islam, hak lain ni semua kepiak, dia kata. Dia kata, tak apalah, hang masuk seorang masuk syurga. Kawan dia kata, aku pun nak pergi join dia buat tawaf ni lah. Nampak tak? Itu pasal dia tak rasa dia part. Dia senang nak kafirkan orang, dia senang nak na'udzubillah min zalik. Pasal dia melihat masyarakat tu sebagai entiti lain. Ini cukup bahaya. Cukup bahaya. Pemikiran macam cukup bahaya. Kalau kita tak rasa kita sebagai warga negara Malaysia, maka ada bai'ah kita kepada raja kita. Kan? Tentulah kita dah tak ada bai'ah. Jadi sebenarnya uzlah syu'riyah tu nak keluar daripada bai'ah lah. Kan? Dia akan mati mitatan jahiliyah. Mati jahiliyah, mati tak ada bai'ah. Kan? Mana boleh? Kita ada raja yang kita bai'ah, yang kita anggap dia sebagai waliul amr, yang kita kena taat pada perkara yang ma'ruf, kita nasihat pada perkara yang salah. Kan? Jadi ini benda yang prinsipal dalam ajaran Islam. So konsep uzlah syu'riyah ni sebenarnya dia nak keluar kita daripada bai'ah. Itu dah tak betul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi kah? Soalan ni dia murid kanan Ustaz Mubarak. Dia selalu banyak tanya dah.
Jadi hari ni dia soalan khas pada Ustaz. Dia pernah tanya kepada Ustaz Adli kalau tak silap. Fahaman evolusi kat Malaysia. Dia nak dengar daripada Ustaz punya jawapan. Ustaz, tadi Ustaz cakap tentang baikah kan? Adakah baikah itu mesti kita bersalam atau Ada, tak mesti. Semua kita ada bai'ah, kita menganggap kita warga negara Malaysia. Yang ni Ustaz tolong ulang sikit soalan bagi. Okey. Jadi bai'ah ni bukan mesti dengan kita jumpa peribadi raja. Bai'ah ni melalui wakil kita lah. Ahlul hil wal aqd. Bila raja-raja yang lain dah sepakat pilih Sultan Johor jadi agung, kita kena bai'ah lah. Kita kena anggap dia agung kita lah. Orang IC tu tak payah. Bukan IC mengaku warga negara. IC tu, ID card tu. Kita mengakulah kita sebagai warga negara. Kan? Bila nak kita pindah tempat rumah berdaerah, kita daftar sebagai penduduk. Kan? Kita ada kita punya tu, maksudnya kita telah mengiktiraf diri kita sebagai warga negeri, warga negara. Itu berubah mengikut uruf lah, cara dia. Bukan mesti macam cara zaman dulu. Kan? Cuma soalan yang baru masuk ni, soalan tu baguslah. Kan? Itulah anda tengah tulis. Tesis tak habis lagi. Kalau tidak boleh bentar dengan tesis sana sekali. Tapi point dia ialah masalah teori evolution. Okey, evolution ni, ini adalah teori, isu yang besar lah. Isu yang besar sebab teori evolution menjadi salah satu tunjang utama bagi atheism. Ini tak ada siapa boleh nafi. Okey? Dan di barat memang jadi hujah lah, hujah besar bagi orang yang nafikan Tuhan. Dan macam biasa juga, bila nak menjawab syubhat ini, ada golongan yang mengambil pendekatan apologetik. Macam isu takwil lah, sama lah. Kan? Bila ahli falsafah datang dengan konsep-konsep tersebut, ahli kalam cuba nak ambil pendekatan apologetik, buat kanun kulli, takwil ayat Quran dan sebagainya. So, muncullah apa yang kita sebut sebagai golongan theistic evolution. Golongan yang kata bahawa evolution tu betul berlaku, tetapi dia berlaku dengan kehendak Tuhan. Okey, dan theistic evolution ni asalnya daripada golongan Kristian lah, dan dia berpaksi kepada akidah qadariyah. So di sini ada beberapa iskal, philosophical issues, philosophical problem, theological problem yang very serious dalam masalah theistic evolution, yang tidak kurang seriusnya daripada atheistic evolution. Kan? Sebab theistic evolution isunya bukan sekadar mengaku tentang kewujudan Tuhan. Isunya rububiyah Allah Ta'ala. Okey, kalau you kata Tuhan tak tahu apa akan jadi, Tuhan cipta apa nama primordial soup tu, dalam tu ada protein, ada apa, lepas tu dia belanggak sama sendiri, lepas tu dia jadi coy lagu tu je. Tuhan tak campur tangan langsung sampai jadi manusia. Kan? Ataupun dia ambil pendekatan human exceptionalist, manusia terkecuali daripada evolution. Still ada persoalan yang besar. Memang baru ni anda pergi program apa nama Tahsin Khan, dia bentang buku dia, dia tokoh Asy'ariyah lah, pasal evolution ni. Bagi dia tak ada masalah kalau kita kata evolution tu berlaku pada selain daripada manusia. Tapi dia still ada masalah hakikatnya. Sebab evolution macam Jerry Ecoin sebut, evolution ni dalil dia berpijak kepada kekurangan yang ada dalam alam. Maksudnya kita kena nisbahkan kepada Tuhan aib. Dalam kejadian makhluk ni ada aib, ada keaiban. Jadi sebab tu kita kata kita tak boleh nisbahkan kejadian tu 100% ciptaan Tuhan. Ini adalah masalah yang besar. Kan? Pasal bila dia pun nak buktikan, bila kita tanya ke dia, okay, you kata evolution ni berlaku dengan kehendak Tuhan, apa bukti jadi evolution? Dia akan pergilah mata manusia tak sempurna, mata kelawak macam ni, mata sotong macam ni. Lepas tu ada apa nama vestigial organ, junk DNA and everything like that. Sedangkan ini semua dah bercanggah dengan konsep kita rububiyah Allah Ta'ala sebagai dia pencipta bagi segala sesuatu, khaliqu kulli syai', yang mencipta dengan hikmah. Kan? You nak nafikan Tuhan tak masuk campur dalam kejadian ni sebab tak perfect benda tu. Tak betul lah. Kan memang alam ni Tuhan jadikan
Kalau you tengok pada part tak perfect saja memanglah, tapi tak perfect itulah yang menjadikan alam ni perfect. Kan? Kalau rumah cantik apa semua, jamban tak ada, masalah tu. Kan? Saya tak mau buat jamban lah pasal rumah saya ni saya dah buat cantik. Kalau ada jamban kan jadi tak elok, dia kata. Try tak buat jamban dalam rumah. Kan? Luar pun tak buat, dalam pun tak buat, jenuh. Kan? Bukan macam zaman dulu nak boleh pergi masuk hutan. Kan? Jadi benda-benda yang berkaitan dengan problem of evil, dia ada isu di situ. So dalam masalah evolution ni, dia ada benda-benda yang masih kita kena consider. Dan paling utama sekali, evolution is not a fact. Dia bukannya fakta dengan huruf F besar, bukannya truth dengan T besar. Dia hanyalah teori. Paling kuat dia boleh pergi. Itu pun orang dah ragu adakah dia teori ataupun hipotesis. Kan? Memanglah dia kata okey, ada banyak bentuk evolution, bukan Darwinian saja. Yalah, tak kisahlah hang nak pakai teori Charles Darwin ke, Erasmus Darwin ke, Tok Wan dia punya teori ke, kan, Lamarck ke, tapi dia ada perkongsian pada isu-isu besar, prinsipal masalah evolution itu. Kan? Dalil yang digunakan dalam nak establish berlakunya evolusi. Okey, dan kita tidak ada masalah perpindahan makhluk ke satu makhluk lain. Memang tongkat Nabi Musa ubah jadi ular, tapi itu bukan evolution, dia jadi serta-merta. Kan? Dan dari sudut saintifik pun banyak cabaran-cabaran sains yang evolution teori tak boleh nak jawab sebenarnya. So dari satu sudut, tidak semudah orang yang kata okey, kita tak apalah, kita terima teori evolution tapi kita kecualikan Adam. Kan? Itu juga tidak mudah sebenarnya, masih ada lagi. Dan yang memasukkan Adam ke dalam evolution tentu lebih lagi besar cabarannya. Kan? Especially kita ahli sunnah, kita beriman dengan ayat 5 khalaqtu biyadayya. Adam memang jelas dalam nas diciptakan directly oleh Tuhan dengan tangan dia. Kan? Macam mana kita nak pergi takwil evolution lagi? Dan sebab sekarang orang evolution dia kata yang diciptakan Tuhan itu ruh. Jadi Adam tu badan dia berkembang daripada monyet, lepas tu mawas besar, lepas tu pecah sepupu dia chimpanzee, lepas tu kita jadi badan manusia. Lepas tu Tuhan tukar ruh kepada ruh yang berakal. Tak semudah itu. Sebab jelas Tuhan ceritakan penciptaan jasad Adam daripada bahan apa? Sebaliknya ruh yang tak diberitahu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tapi jasad manusia Tuhan cerita. Proses kejadian janin dalam perut mak dia cerita. Kan? Jadi memasukkan Adam dalam proses evolution memang sangat bercanggah dengan wahyu sebenarnya. Dia pun bagi alasan, dia berkata, yalah kalau kita boleh terima Tuhan mencipta dengan sebab. Oh, bukan macam itu. You kena faham, Tuhan mencipta menerusi sebab, secondary cause. Ya, seperti yang dipahami oleh Qadariyah, berbeza dengan Tuhan mencipta dengan sebab seperti yang dipahami oleh ahli sunnah. Tak sama. Dia ada perbezaan yang sangat prinsipal antara konsep Qadariyah dengan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu dia nak samakan qaul Ibn Taymiyah dalam masalah ni. Ahli sunnah wal jamaah punya qaul lah dalam masalah sebab, sebagai sebab ada ta'thir. Betul, sebab ada ta'thir, tapi bukan semata-mata dia seorang. Tak ada benda sebab boleh jadi macam tu sahaja tanpa izin daripada Tuhan dan tanpa pengawasan daripada Tuhan dan tanpa matlamat. Sebab evolution memerlukan unpurposed, blinded, unguided. Mestilah dia ada satu proses yang rawa, buta, kejam, tidak ada matlamat, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah. So you kena nafikan sifat hikmah, sifat bijaksana Tuhan. Dan kok mana pun akhirnya evolution itu akan bawa kepada menafikan sebahagian alam ni tak masuk di bawah rububiyah Allah Ta'ala, tidak dicipta langsung oleh Tuhan. Nah, ini masalah yang besar. Tapi ialah evolution ni kalau kita nak bincang, kita kena buat daurah lah, panjang lah. Kan? Adalah kitab-kitab dia yang kita boleh baca, yang ditulis ulama-ulama salafi juga dalam masalah ni.
kan, dari sudut sains, dari sudut falsafah, dari sudut teologi, ya. Itu memang ada lah perbincangan dia, discussion dia. Tapi ini secara ringkas ta'liq pada isu ini. Tapi isu ni memang isu yang perlu kita tak boleh ambil sikap in denial. Kita rasa kita tak boleh, jangan bincanglah tentang evolution ni, kan? Tak, sebab evolution is a threat. Dia adalah ancaman yang anak-anak kita, diri kita sendiri terdedah, kan? Baru ni anak-anak tengok dokumentari. Bila tengok apa ikan ni pelik sangat. Tak boleh tengok ni kan, ikan duduk dalam ke apa, rupanya dokumentari tu dia cerita pasal evolution. Dia cerita pasal evolution. Daripada mana asal betul begini, ikan dia jadi tulang belakang apa semua. Dia duk preach evolution, kan? Sebab evolution is a paradigm. Dia adalah paradigma sains moden. Sains moden sekarang dia berpijak kepada teori evolution dalam psikologi, kan, dalam moral, ya. Evolution ni dah jadi satu, orang panggil apa, bahkan di barat orang yang tak terima evolution dianggap tak akademik, akan dianggap sains dia sebagai pseudo sains hanya kerana tak terima teori evolution. Itu ada yang dipecat daripada jawatan-jawatan yang tinggi, saintis-saintis di barat hanya kerana tak terima evolution. Itu masalah, kan? Jadi anak-anak kita bukan, memanglah katalah dia di Malaysia tak belajar evolution, adakah kita jamin kalau dia pergi luar negara atau dia baca buku-buku rujukan daripada barat dia tak terdedah kepada itu? Dan kita ada isu yang besar antara science and religion ni, kan? Itu sekarang jadi isu masalah, ada orang yang anti science sampai kata sains ni sihir lah apalah. Pasal dia tak tahu nak macam mana. Kita tak nafikan ada masalah dari segi epistemological problem, dari segi ada di sana memang ada masalah theological. Sains moden barat memang ada isu, sebab dia dibina atas satu paradigma yang berbeza. Dia tak melibatkan Tuhan. Apa-apa penjelasan yang melibatkan Tuhan dianggap tidak saintifik, kan? Apa sahaja benda yang refer kepada Tuhan dianggap tidak saintifik. Sains bukan untuk kita melihat ciptaan Tuhan, tetapi untuk mengkaji alam, untuk kita kuasai alam. So itu adalah sains moden, macam itu konsep dia. So of course dia akan bertarung dan bercanggah. Manusia dilihat sebagai Lord of the Universe, Masters of the Universe. Selagi mana kita tahu sains, maka kita boleh, kan? Macam semalam fatwa keluar masalah ambil sperma suami yang dah mati, kan? Ini melibatkan isu sains, kan? Sebab tu kita tengok Nabi SAW masa Ifrit main kacau dia sembahyang, kan? Nabi ingat nak ikat, nak tambat jin Ifrit ni, tapi Nabi teringat Nabi Sulaiman, kan? Makna kata bukan semua benda yang kita boleh buat secara kauni dibenarkan secara syar'i, kan? Maknanya kalau orang tanya boleh tangkap jin, apa makna boleh di sini? Kalau dia kata boleh dari sudut, itu ada perbincangan. Mungkin itu maksudnya mukjizat bagi Nabi SAW. Mungkin kita orang biasa mungkin tak boleh tangkap. Tapi kalau berkata kauni boleh tangkap jin, tapi adakah dari segi syar'i diizinkan? Belum tentu diizinkan, kan, untuk tangkap jin. Sebab tak ada riwayat tangkap. Ulama-ulama Ibn Taymiyah, Imam Ahmad halau jin tak pernah tangkap pun, kan? Jadi itu ada isu. Nak point dia balik kepada isu, bukan semua benda bila sains boleh buat, oh ini kita boleh buat ni, maksudnya hukum kata benda tu boleh, kan? Memanglah dia kata boleh ni ambil sperma walaupun suami itu dah mati, bila disenyawakan dapat anak, kan? Tapi apakah status suami ni lepas mati? Adakah dia masih suami si perempuan ni, kan? Itu isu-isu, kan? Memanglah dari segi kebolehjadian anak, memang boleh jadi. Orang zina pun jadi anak, memanglah. Tapi zina haram, kan? So memang kita ada epistemological problem, kita ada ethical problem dalam isu sains moden, okey? Tapi kalau kita tak bincang dengan baik, apakah kaedah, apakah approaches, muqarrabat yang perlu digunakan untuk mengharmonikan, untuk merungkai ta'arud, tawahumut ta'arud di antara sains dengan, bahkan isu ni anda bagian lebih besar daripada ilmu kalam, kan? Bahkan dia lebih kurang, dia ilmu kalam baru, ilmu kalam moden, kan? Ulama kalam ketika dia bahas pasal atom, pasal apa semua tu, itu adalah teori sains zaman dia. Dia cuba nak harmonikan dengan
Tuhan dengan tauhid, dengan akidah. Kan? Dan inilah yang berlaku sekarang. Kita berhadapan dengan quantum fizik, teori tentang masa, space time, apa semua. Ya? Dan sebab itu ana punya pandangan ana ialah yang terbaik ialah apa yang Ibn Taymiyah buat dalam Darut Ta'arud. Itulah yang kita kena apply dalam isu sains. Bukan semua sains itu qat'i. Majoriti teori sains lebih lemah daripada teori ilmu kalam. Sebab dia bersifat semata-mata empirical, dan kemudian dia buat kesimpulan yang tidak empirical. Dia hanya teori, yang dia adalah teori ladeness. Dia ada teori yang mempengaruhi. Apa tadi kalau kita faham Kuhn punya teori tentang sains, tentang paradigm dan semuanya. So sains bukanlah mutlak benar. Dan sains tidak memberikan kita gambaran sebenar tentang alam. Tak semestinya dia betul. Dia banyaknya tentang tekaan dan telahan. Jadi adakah wajar kita nak putak belit ayat Al-Quran untuk membenarkan telahan dan tekaan? Dan sama juga ada setengah orang dia ada ayat-ayat yang tak qat'i dalalah. Kemudian dia nak paksa nak tolak teori-teori sains yang sebenarnya tak qat'i juga. Contoh masalah bentuk bumi, bulat ke leper ke, ini bukan benda yang qat'i. Tak ada dalam ayat Quran pun yang kata bumi ni bulat ke leper ke apa ke. Kan? Ada bukan dalalah qat'iyah. Kan, matahari keliling bumi ke, bumi keliling matahari ke, dia bukannya hakikat. Sains tidak bagi tahu confirm memang bumi keliling matahari. Itu adalah satu pengiraan. Pengiraan. Kan? Jadi ada benda-benda isu-isu yang besar lah dalam masalah ni bagi ana yang kita kena bahas dan kita kena bincang. Sebenarnya untuk menjawab sejumlah syubhat. Yang kadang-kadang syubhat ni orang tak sedar. Dan bagaimana orang tak sedar. Sebab kita dihujani dengan syubhat menerusi sains ni tanpa kita sedar. Sampai benda tu jadi isu. Sebab kita di Malaysia mungkin sains bagi kita adalah sekadar kita menggunakan teknologi. Kita pakai ubat. Sedangkan kita tengok teknologi pun ada dia punya teori. Kan? Cuba tengok toilet. Yang buat toilet tu orang yang tak faham hukum hakam taharah. Kan masalah juga. Kan? Hukum hakam aurat dan sebagainya. Kan? Tempat kencing lah apa semua. Kan? Tak faham hukum hakam taharah, hukum hakam aurat. Jadi dia buat tu tak ikut spesifikasi yang sepatutnya. Kan? Setiap benda. Kan? Setiap benda ada dia punya teori dia yang menjadi isu. Bukan sahaja sains sebagai pure sains dengan makna teori sains, tapi practical sains juga perlu kepada pengharmonian dan pemurnian sebenarnya. Itu betul. Ya? Tapi just you nak bawa seronok jumpa teori Darwin, betul you tengok ada orang yang sokong teori Darwin nak cuba damaikan dia dengan agama dengan cara takwil. Itu tak betul. Itu bukan penyelesaian yang simple. It's not a simple solution. Ya? Teori itu mesti dikritik dengan ilmiah dan diberikan penilaian yang wajar dan kemudian ditelaah dengan usul akidah yang sahih. Barulah kita boleh dapat penyelesaian yang terbaik. Wallahu taala alam bissawab. InsyaAllah anda ambil 2 minit kita dengan soalan yang berkaitan oleh kerana cerita evolusi ini di hujung dan Ustaz ulas dengan panjang. Satu perkara yang sangat penting perlu kita faham, takrir akidah tu yang utama. Takrir akidah yang kita cerita berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kenal dengan yang kita belajar. Kemudian nak apply pada isu-isu yang ni yang melibatkan kita apply pada ilmu kalam, ada benda ilmu kalam perlu kita rod. Nak apply pada ilmu sains, ada benda yang bertentangan dengan apa yang takrirkan akidah. Jadi contoh teori evolusi, secara mudah kita yang dah belajar akidah tak faham pun apa secara detail. Bagi contoh, paling kurang kita tahu berkaitan kejadian ni perkara ghaib. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Allah Subhanahu wa taala tak tunjukkan pada siapa pun macam mana Allah cipta makhluk ni. Allah tak tunjukkan. Ciptaan langit dan bumi ni tak ada seorang pun nampak.
Jibril pun tak tahu macam mana. Jibril pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak ada manusia, asal kejadian manusia daripada tanah, kita tak tahu pun macam mana bentuk Allah cipta. Cek DNA kita pun tak jumpa DNA tanah. Kejadian dengan bab kejadian ni Allah yang cerita. Allah kata Allah tak persaksikan. Cukup mereka bawa masuk perkara ghaib sebagai perkara syahadah, kita tolak. Cukup orang pergi ambil, letak mikrofon, letak kamera, bawa dalam kubur nak cek pertanyaan kubur. Kita secara ilmu akidah tahu dah benda ni batil, tanpa perlu tapi kita bukan bererti kita tidak menjawab. Kita perlu, sebab kita akidah ni, dalam bab akidah dan orang Islam ni sentiasa mendepani syubhat-syubhat. Sama ada secara teori atau secara praktikal. Kita sebagai orang yang ketengahkan agama ni, kita kena sentiasa jawab, tapi kembali kepada usul kita. Usul, bila tahu usul dengan jelas, kita takkan terpengaruh dengan teori-teori yang salah. Tidak bererti bila kita kata benda ni salah, kita tidak menerangkan kesilapan dia, wajah dan sebagainya. Kita perlu tahu juga berkaitan dengan isu-isu sains, isu-isu sama ada teori ataupun apply sains semasa. Kita juga perlu berikan saranan kepada kontraktor, kepada arkitek yang buat plan, buat rumah, supaya nak sesuaikan dengan tak menghadapkan tandas ke arah kiblat dan sebagainya. Perlu difahamkan. Mana bab teknologi kalau kita tak terlibat, kan, kita hanya menggunakan, kita terpaksa terima satu benda kerana mukhalafah dengan syarak, kan. Ini bab adab, bab tanda hadap, atau lagi bab akidah, bab berkaitan dengan sebahagian daripada akidah. Dan dia kembali pada apa? Kembali kepada zaman sekarang, kelemahan kita lah. Bukan setakat kita jadi pengguna, faham pun tidak. Orang tanya anak lah, orang tanya dia evolusi. Kalau lah Akmal tak ajar kat anak evolusi, tak faham. Yang tanya soalan, dia ajar anak teori evolusi macam ni Ustaz, ini baru dia faham. Oh macam tu dia punya perbincangannya, baru kita faham jenis manusia awal dan sebagainya, perbincangannya. Jadi kembali pada apa, sebelum kita pergi kepada jawab syubhat sebagainya, takrir akidah tu, dan kategorikan bab ni, bab kena bincang detail ataupun tidak, bab berkaitan akidah, berkaitan perkara ghaib ataupun tidak. Yang kedua, cukup 1 minit bab tu. Berkaitan dengan soalan pertama yang kita bincangkan, kita akan temukan kadang-kadang satu perbuatan tapi dibuat oleh dua orang yang berbeza. Satu kita iakan, satu kita tak iakan. Contoh, kan, orang zikir kuat lepas solat, zikir jama'i kuat tu, khilal, zikir berjemaah. Ada orang dia zikir kuat kerana dia kata apa salahnya bid'ah hasanah. Makhas dia buat satu benda kerana dia kata boleh buat bid'ah. Ada orang dia zikir kuat kerana dia faham pada hadis berkaitan dengan zikir kuat, dan dia takwil tentang berkaitan jama'i dan untuk mengajarkan sebagai ada kesilapan. Beza antara dua, perbuatan sama tapi hukum terhadap perbuatan itu berbeza. Sebab tu kita tengok khilaf, kita ijma' bahawa sabitnya ayat sifat. Tapi dalam bab praktikal seperti ayat ni, contoh ayat yang kita syarahkan tadi, sampai pada bab praktikal ada ulama yang menafsirkan ayat yang dikategorikan sebagai ayat sifat oleh sebagian ulama, mereka kata bukan ayat sifat. Sampai pada praktikal, tapi usul mereka sama. Usul mereka isbatkan apa yang Allah isbatkan, nafikan apa yang dinafikan, tak bercakap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebutkan. Usul sama, tapi sampai pada bab praktikal tertentu, kita tak boleh kata oh yang tafsirkan dengan selain daripada cara kita, dia mesti bukan salafi, dia bukan salaf. Tak boleh macam tu. Betul tak? Kita ijma' bahawa bid'ah is haram. Tapi bila nak apply pada setengah masalah, kita tahu kadar dia. Ada yang ijma', ada yang qaul mana rajihnya bid'ah. Ada qaul yang kita katakan bahawa lebih baik. Kita kata kita ambil dengan makhas bahawa berjaga-jaga, ataupun kita kata memilih yang akmal,
yang paling sempurna, ataupun ahwad, atau kita halang kerana satu zari'ah sebagai contoh. Usul asalnya boleh, tapi oleh kerana satu zari'ah, kadar ni kita kena tahu, dan tak mungkin orang awam tahu kecuali dia belajar. Kalau kita bukan mengatakan boleh buat bid'ah. Anak-anak bukan maksud kita kata boleh begini, kita raikan kita boleh buat bid'ah. Tak ada seorang ulama pun kata boleh buat bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi dalam setengah bab kita tahu bahawa ianya bid'ah dengan ijma'. Ada bab yang bid'ah dengan ijtihad. Ada bid'ah dengan khilaf kadar ini. Jadi bila kita pergi kepada kawan kita, dibuat satu benda, sedangkan dia usul sama macam kita, tak nak buat bid'ah. Kita tahu bahawa benda ni diharamkan oleh syarak, bid'ah. Kemudian dia buat satu benda, kita rasa macam sunnah tak sunnah ni. Situ yang kita kena husnuzan. Berbeza daripada orang yang memang dia cakap boleh je buat bid'ah, tak payah dalil. Yang jelas usulnya memang salah, tak boleh pula kita husnuzan. Sampaikan ada di kalangan kita sekarang ni, semua perbuatan yang dibuat oleh kelompok tu, diraikan, sampai angkat tokoh ahli bid'ah sana sini. Ini perkara yang penting. Dalam keadaan cerita meraikan, jangan sampai kita lebur prinsip dan tak tahu bezakan makhas. Perbuatan sama, kadang-kadang perbuatan sama, tapi makhas berbeza. Ataupun sebab mereka melakukan benda tu berbeza. Ini wallah ta'ala alam. Anak cerita panjang pun masa dah antum dah penat. Sekadar ini macam mana pengusi kita sampai sini ke macam mana? Ada soalan lagi ke dah penat? Kesian Ustaz. Dah. Ada bantahan. Ustaz. Ada soalan ke tak ada? Saya Ustaz. Ada soalan ke tak ada? Kesian Ustaz. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Ana tutup ke macam mana? Ana je pengusi terus. Okey, nak tutup lah. Okey, tutup. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Apa yang kita bincangkan ni, sesi perbincangan, dan benda ni, Ana galakkan majlis begini yang tidak live. Kita bincang sama, kita kena perbanyakkan. Mana sesama asatizah, sama kawan-kawan, kena bincangkan. Terutamanya berkaitan dengan uslub, mencari ruang untuk berdakwah. Ni benda berkaitan ijtihad. Kita memang kena sentiasa bincang. Kita tahu bahawa kita sama-sama sunnah, sama-sama nak ikut Al-Quran dan sebagainya, tapi tertutup ruang di tempat kita, tapi terbuka di tempat lain dan sebagainya. Ruang-ruang berkaitan dengan uslub, berkaitan dengan peluang dakwah ni sangat penting untuk dibincangkan. Dan bila adanya perbincangan, kita lebih merapatkan hubungan. Bila tak ada bincang ni, kita akan suuzan, akan timbul. Tak lama, bila tak jumpa dan sebagainya, akan buka ruang kepada suuzan sesama sendiri. Pada majlis-majlis ini memang dah cadangan pada banyak tempat lah untuk diperbanyakkan liqa sesama, mungkin sama asatizah, kemudian sesama pengikut dan penggerak-penggerak dakwah, sesama NGO, sama markas-markas dakwah. Memang kena sentiasa berlakunya ziarah, menzarahi, dan sebab kita tak nak dengan jumlah yang sedikit yang ada sekarang ni, kita pecah dan suuzan sama sendiri. Allah Ta'ala alam. Sampai sini saja. Semoga Allah redha dengan majlis kita. Semoga Allah SWT jadikan majlis kita ini sebagai salah satu daripada ijtima' lillah, kumpul kerana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Asri. Banyak anak ambil ilmu. Barakallahu fikum.